Pertama kali. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Pertama kali bermesyuarat secara online, terus rindu dengan suasana di pejabat. Pertama kali kita dengar penjarakan sosial, terus teringat kepada mak, ayah di kampung yang lama telah tidak kita hubungi, walaupun melalui telefon. Pertama kali dilarang keluar rumah, tiba-tiba rasa rindu kepada hari-hari menghirup kopi di kedai mamak dan erti kebebasan selama ini. Pertama kali melihat akad nikah menjadi sangat ringkas tanpa kenduri dan hiruk pikuk. Tiba-tiba rasa rindu kepada saudara mara di kampung dan salam silaturahim. Bila terdengar laungan azan dan abah cepat-cepat panggil solat berjemaah di rumah, tiba-tiba terasa rindu yang amat sangat kepada Baitullah dan berjalan tawaf di sekelilingnya. Bilakah mungkin akan dapat ke sana kembali? Okay, baik, bagi syarat. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahillazi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Shalatan wa salaman ala Rasulillah wa ala alihi wa man tabi'ahu wa wala. Qala Allah tabaraka wa ta'ala fi kitabil aziz. Bismillahirrahmanirrahim. Wa anfiqu fi sabilillahi wa la tulqu bi aydikum ila tahlukah wa ahsinu innallaha yuhibbul muhsinin wa atimul hajja wal umrata lillah ila akhiril ayat. Shadaqallahul azim. Sidang penonton, para penggemar siaran video conference mengenai ibadat umrah oleh Andalusia Travel and Tours Berhad setiap hari Sabtu, saya mengucapkan salam bahagia dan mengharapkan seluruh warga yang mengikuti rancangan kita ini berada dalam suasana tenang, keamanan dan dalam keridhaan Allah sentiasa, insya-Allah. Hari ini kita akan memberikan dua tajuk yang memberi inspirasi apabila kita hendak menunaikan ibadat umrah nanti. Kita faham sekarang ini bahawa musim haji umat Islam tak dapat pergi. Disebabkan oleh ketentuan Kerajaan Arab Saudi yang menentukan orang-orang yang dipilih saja, iaitu terdiri pada penduduk-penduduk tetap dan warga Arab Saudi sendiri, lebih kurang dalam mungkin dalam 10,000 ke 100,000, dan kita terpaksa menangguh. Jadi apa yang kita nak highlight kat sini ialah bagi jemaah yang rindu sangat ke Baitullahil Haram, tidak dapat menunaikan haji, cuba dia fokus pergi menunaikan umrah dahulu. Bukan apa, kita takut ada di kalangan kita nanti yang merasakan pemergian ke tanah suci itu amat perlu sebelum dia meninggal dunia. Dia hari-hari sembahyang menghadap kiblat, tapi dia tak pernah pergi menjelangah kiblat tempat yang dia duk menghadap hari-hari. Kalau dia dapat pergi, tentu dia dapat merasai lain. Apatah lagi menjelang dia akan dikuburkan apabila meninggal dunia, di mana soalan mengenai kiblat ditanya. Soalan mengenai umrah ditanya. Rukun Islam itu 5 perkara. Kita dah cerita dah, kita dah mengucap 25 syahadat, dah sembahyang, dah bayar zakat, puasa, tapi haji dan umrah tak pergi. Jadi susah kita nak jawab. Alhamdulillah.
Jadi kita meyakini bahawa walaupun tidak dapat pergi haji bukan disebabkan oleh kita, maka kita boleh tangguh. Namun pergi umrah, kalau dah boleh pergi tu, buat apa nak tangguh lagi? Yang duit pemberian haji tu jangan usik. Cari duit lain, pergi menunaikan umrah, supaya dengan pemberian umrah, boleh menjamin kita itu berada dalam suasana keampunan Allah yang Maha Tinggi. Mengapa saya kata begitu? Kita lihatlah, semalam kita dah ambil satu rakaman berkenaan dengan kelebihan Mekah Al-Mukarramah dan sejarah penubuhan Kaabah. Jadi kalau kita lihat Adam dan Hawa melakukan kesilapan dalam syurga, bila dia diturunkan ke bumi, mereka mendirikan Baitullahil Haram ataupun rumah Allah di Kaabah. Di bumi suci yang ada sekarang ini. Di situ kemudian Allah memerintahkan kepada Nabi Adam, "Fabni li baitan fatuh." Binakan kepadaku sebuah rumah dan kau tawaf rumah itu. Sedangkan dia cakap, engkau semayanglah untuk memohon ampun kepada aku. Bagi Adam lah. Allah menyuruh peringkat pertama, manusia pertama diarah untuk melakukan proses keampunan, penyucian jiwa untuk mendapat keampunan Allah. Allah kata, "Fabni li baitan fatuh." Bina kepadaku sebuah bangunan rumah untuk aku dan kau tawaf. Sampai Nabi Adam berfikir panjang. Bagaimanakah nak menentukan zat Allah yang dikatakan laisa kamitsli syai' wa huwas samiul alim. Allah itu bukanlah seperti apa-apa atas dunia ni. Dia memang berlainan sekali. Tiba-tiba Allah suruh Nabi Adam buat rumah untuk dia. Takkan Allah nak duduk dalam rumah tu. Maka Jibril kata, jangan tanya banyak wahai Adam, apa yang Allah suruh itu adalah syariah ataupun dipanggil dengan nama ta'abudi, arahan yang berbentuk ibadat. Jangan tanya mengapa dia suruh buat, mengapa Allah suruh buat ajalah. Jadi kita ni ada benda yang kita boleh tanya para ulama mengenai apa yang Allah suruh, asal-asal usul kejadian satu hukum. Ada benda yang tak boleh ditanya, tak boleh dipertikaikan. Contoh, mengapa sembahyang maghrib 3 rakaat, tidak 2 rakaat ataupun tidak 4 rakaat? Dia bagi 3 aja. Jadi susahlah para alim ulama nak jawab yang menasabah untuk memberi kefahaman. Dan kan itu adalah perintah Allah kepada Nabi SAW ketika Isra Mi'raj dan suruh kita mengikutinya. Jadi biarlah Allah dan Nabi saja yang mengetahui falsafah yang berada di sebalik 3 rakaat itu. Sama juga mengapa kita menghadap kiblat. Dia suruh kita menginsafi bahawa manusia pertama melakukan kesilapan kepada Allah ialah Nabi Adam dan Hawa. Cara pengampunan dosanya setelah dia mendirikan Kaabah, dia pergi tawaf, Allah mengampunkan dosa. Kita ambil beberapa ayat Quran yang membuktikan hujah ini. Pertama, Nabi Adam apabila berjumpa dengan Hawa, dia senantiasa membacakan doa, Rabbana zalamna anfusana wa lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Yalah Tuhan kami telah menzalimi diri kami. Kalau engkau tak ampunkan kami, tak kasihankan kami akan jadi orang rugi. Dia membaca ayat itu tikraran, berulang kali. Ya. Namun Allah masih belum lagi mengampunkan dosa hingga sampai dia arahkan Nabi Adam mendirikan rumah untuknya, Baitullah. Maka saya cakap Rasulullah tadi. Maka Nabi Adam pun, bukan Rasulullah, Nabi Adam. Maka Nabi Adam pun membinanya dengan mengikut perspektif dia pada waktu itu, dan dia serta Hawa pergi tawaf. Lalu Allah memberi jaminan kepada Adam melalui satu ayat, mengatakan dalam ayat tu memberi pengertian kepada Adam dengan katanya, fatalaqa Adamu min rabbihi kalimatin fataba alaih. Fatalaqa Adamu min rabbihi kalimatin fataba alaih. Setelah dia melakukan tawaf itu, Allah menurunkan
Adam menemui ya, Laqah tu menemui beberapa ajaran Allah kepada Nabi Adam untuk mohon ampun. Terus Allah mengampunkan dosa Adam setelah tawaf dengan membaca doa ini. Walaupun ketika kita tawaf tak wajib berdoa, tetapi perisian untuk melengkapkan tawaf ialah doa. Sebab Nabi Adam buat. Namun bila sampai ke syariat Nabi Muhammad SAW, Nabi kata zikir, baca Quran dan berdoa saja tak wajib. Berbanding dengan semayang ada rukun kaulinya. Maka pada tawaf tidak ada rukun kauli. Dia rukun fi'li dengan rukun qalbi sahaja. Jadi itu kelebihan yang ada pada Kaabah. Kita pendekkan cerita supaya nak melengkapkan kepahaman kita mengenai keberkatan Kaabah. Setelah Adam berbuat ibadat, barulah Adam dan Hawa hidup sebagai suami isteri. Sebelum itu tak sentuh pun Hawa. Berpuluh tahun masing-masing menyesali kesalahan yang buat di dalam syurga. Rupanya itu kehendak Allah. Kehendak Allah supaya kesilapan itu berlaku. Kan? Mengapa? Qada dan qadar di sisi Allah. Rupanya Allah hendak menjadikan Adam itu khalifah di muka bumi ini. Kalau dia duduk dalam syurga, macam mana jadi khalifah syurga? Maka apabila dia diturunkan, diberi sebab-sebab kerana iblis yang mengganggunya, maka menyebabkan Nabi Adam turun dan diampunkan dosa di bumi. Lepas pada itu, dia bebas daripada kekangan, kerisauan-kerisauan yang Allah murka kepadanya. Tak ada lagi dah. Maka dia pun hiduplah dengan Hawa sebagai suami isteri. Dalam tempoh 25 tahun dapat 50 orang anak. Setahun dua, sebab Allah mewujudkan suasana begini bagi tujuan Nabi Adam mulalah menjadi bapa kepada seluruh manusia, dan dia perlu ada anak-anak yang anak ni bakal melahirkan zuriat-zuriat mereka bagi memenuhi kehendak Allah bahawa Adam ataupun manusia menjadi khalifah di atas muka bumi. Dia tak kata jin, dia tak kata binatang. Dia kata manusia dijadikan khalifah. Malah malaikat sendiri pun tanya mengapa suruh manusia jadi khalifah sedangkan mereka ini menumpahkan darah berkelahi dan mereka merosakkan bumi. Itu Allah tak peduli. Dia kata aku jadi, aku tahu. Allah kata aku tahu apa yang kamu tak tahu. Tak apa. Diringkaskan, setelah Adam berzuriat, tiba berlaku pembunuhan pertama di antara Qabil dengan Habil. Maka Nabi Adam telah, untuk maklumat kita lah, bila saya sebut Qabil dengan Habil, kebetulan minggu depan kita akan menempuh hari raya korban dan kita akan bersembelih. Dan asas sembelih korban ini bermula daripada anak Nabi Adam. Kalau kita tengok dalam ayat Quran, dalam satu ayat Quran dia berbunyi, ayat itu disebut sebagai watlu alaihim naba'a bnai adam bil haq iz qarraba qurbanan fatuqbila min ahadihima wa lam yutaqabbal minal akhar qala la aqtulannak. Jadi kalau kita tengok daripada ayat ini, saya tak rujuk surah mana, tapi ayat tu bunyi macam tu. Watlu alaihim naba'a bnai adam bil haq. Bacalah kepada mereka wahai Muhammad, orang yang nak memahami tentang syariat korban ni, dia kata watlu alaihim, baca kepada mereka naba'a bnai adam bil haq, cerita kedua anak Adam dengan penuh kebenaran. Iz qarraba qurbanan, apabila mereka berdua melakukan korban. Yang si Qabil, mengapa mereka berkorban? Cerita dia asal usul Mekah yang diberkati ini asal dia begini. Mekah tu jadi Kaabah, tanah suci. Malaikat bimbang manusia atas muka bumi menumpahkan darah. Ini contoh pertama manusia menumpahkan darah, iaitu Nabi Adam apabila nak meninggalkan kawasan yang ni selama 25 tahun, anak dia pun dah 50 orang dah, dia nak meninggalkan
tempat ini bagi tujuan mencari satu tempat lain yang lebih subur untuk memudahkan penghidupan anak cucunya. Tetapi ketika dia meninggalkan kumpulan anak dia ini, dia pesan, kamu sudah remaja, umur 25 tahun, hendaklah kamu berkahwin di antara kamu. Tetapi dengan syarat syariat kita, kamu tidak boleh berkahwin dengan perempuan adik kamu yang sekandung denganmu. Sebab dia kelahirkan anak dua. Selalu kita panggil kembar, kembar. Tapi mereka ini tak boleh kahwin balik dengan wanita atau perempuan adik dia sendiri dalam kembar itu. Dia kena kahwin dengan wanita lain. Artinya Qabil dilahirkan dahulu bersama dengan Iklamah. Qabil dengan Iklamah dua-duanya lawa sangat. Dilahirkan Habil bersama dengan Lubadah. Lubadah ni kurang cantik sikit. Ini sebagai ujian Allah lah. Jadi apabila mereka dewasa umur 25 tahun, Qabil sebagai abang nak menunjukkan power ataupun kuasanya sebagai abang yang teratas. Kebetulan bapa dia tak ada waktu itu. Maka dia memaksa adik dia nak juga kahwin dengan Iklamah, tak mau kahwin dengan Lubadah. Tapi dalam syariat bapa dia tu, sekiranya pasangan lelaki itu mati, barulah dia boleh kahwin balik dengan pasangan yang sekandung dengan dia, yang menjadi kembar dia tu. Selagi ada orang tu tak boleh kahwin dengan kembar, kena kahwin dengan bawah daripada kembar dia. Di cara dia, Habil ini dia kata lain tak bukan, kita tak boleh ikut syariat ini sebab aku nak juga kahwin dengan Iklamah. Namun bagaimana nak putuskan? Habil mengajak abang dia, kita kembali kepada Allah. Cara kembali kepada Allah itu dia kata kita kena berkorban. Inilah cerita korban ni. Nak korban bagaimana? Jadi dia kata si Qabil, saya menyerah kepada Allah jenis bentuk makanan yang saya ada. Engkau sebagai adik, engkau sembah kepada Allah apa bentuk makanan yang engkau ada. Maka Qabil bila dia cakap macam tu, dia yang beri arahan, dia pun kata, tengok ada bahan-bahan makanan dia. Kalau dalam cerita Nabi-Nabi dia kata gandum. Dia kata gandum. Dia tengok gandum yang tak mau pakai lagi dah, macam kenukuk tu, yang itulah dia ambil bubuh dalam dalam satu bekas lah. Bekas tu macam besen, tapi masa tu tak ada besen lagi. Mungkin dianyamnya nyiru, letak dalam nyiru, bawa naik, letak di atas bukit. Si Habil ini dia memelihara kibas. Jadi dia memilih kibas, alang-alang nak berkorban kepada Allah, dia ambil kibas yang paling cantik, paling bermutu, paling indah, yang paling dia sayang, dia ambil itu. Sebab itu dalam ayat Quran dia kata laisal birra dia kata apa namanya? Al-Quran sebut tidaklah dinamakan kebajikan kecuali engkau membelanjakan apa yang kau sayangi. Ini boleh katakan ambil balik cerita si Habil tadi. Dia ambil binatang kambing yang nak korban itu yang paling indah, paling cantik, paling sempurna, naik tambak di atas bukit sebelah dengan nyiru yang ada bahan makanan daripada Qabil tadi, letak dua tu. Maka mereka pun tunggulah malam tu sampai pagi lah, hampir subuh. Menjelang subuh, turunlah kilat menyambar kambing atau kibas kepunyaan Habil dan tidak disentuh pun nyiru ataupun nyiru yang ada makanan gandum yang dia letak, gandum yang nak buang dah, yang dia letak oleh abangnya Qabil. Sebab tu dalam ayat ni dia kata iza qarraba qurbanan fatuqbila min ahadihima wa lam yutaqabbal min al-akhar. Satu korban diterima, iaitu Habil, yang abang tak diterima.
qala la aqtulanna. Apabila tengok saja kambing itu hilang daripada tambatan, ada kesan disambar oleh api, dia bawa naik ke hadrat Allah SWT lah sebab diterima. Fatuku bila min adima walam yutaqabbal min akhar. Sedangkan gandum dalam nyiru yang dipersembahkan oleh Qabil tidak diterima oleh Allah. Maka untuk merealisasikan hasrat nak kahwin dengan Ikramah juga, dia terpaksa bunuh adik dia. Maka dia kata, qala la aqtulanna. Kalau macam ini aku akan bunuhmu. Tapi adik dia ni warak. Adik dia kata apa? La in basatta ilayya yadaka litaqtulani ma ana bibasitin yadiya ilayka liaqtula. Kalau abang memanjangkan tangan untuk membunuh aku tidak akan memanjangkan tangan untuk membunuh abang. Qala inni akhafullah rabbil alamin. Aku lebih takut pada Allah yang memiliki sekalian alam, bukan kerana manusia. Jadi abang dia terdiam sejenak, namun hasrat berkobar-kobar untuk nak membunuh adik dia tu ada. Maka dia telah membuat satu pujukan. Ikut dalam sejarah dia kata, ginilah. Ada dua bersi. Bersi kata, seminggu kemudian dia bunuh adik dia. Satu bersi lagi mengatakan, dia ajak Habil naik ke atas bukit untuk memerhatikan benarkah, membuktikan benarkah binatang kambing ini disambar oleh api dan dihantar ke hadrat Allah, ataupun mati jatuh, kambing ini jatuh ke dalam gaung di atas bukit itu, ataupun terlepas dan sebagainya. Dan naik atas teranglah tempat tambatan kibas tadi ni. Memang tempat tu dah nampak bekas terbakar, bekas dia telah dibawa ke langit lah, telah disambar oleh api. Jadi Qabil mengambil keputusan, ini peluang aku. Dia suruh adik dia turun ke bawah. Kau turun tengok kambing kamu itu tergelonsor jatuh ke? Menjelang adik dia turun, dia pun mengambil batu mengempak atas kepala adik dia. Adik dia tak perasan ni abang nak bunuh dia. Pasal dia cakap dah, jangan, aku tak mau bunuh ni kerana aku takut kepada Allah. Rupanya abang dia tak takut kepada Allah. Itulah dua kisah anak Adam yang diterangkan dalam Al-Quran. Iz qarraba qurbanan fatukum bila min ahadihima walam yutaqabbal min akhar. Qala la aqtulanna. Jadi dengan berlakunya pembunuhan ini, maka Nabi Adam sedar, diwahyai oleh Allah, anak kamu, keluarga kamu telah bergaduh, engkau lakukan sesuatu. Adam balik, jumpa dengan anak dia, dihalau semua anak-anak dia jangan tinggal lagi di tempat itu. Sebab kalau benda ini berlaku, katanya berlakunya di kawasan Mekah. Kalau tempat ini berlaku di kawasan Mekah, maka Mekah tak layak didiami oleh orang-orang yang berbunuh-bunuhan sebab dia tanah haram. Maka Nabi ada halau semua orang pergi. Habis cerita. Kaabah tu ada jugalah. Tapi Kaabah ada pun tak ada orang nak pergi tawaf dah sebab anak Adam lari semua di kawasan itu. Maka bila sampai giliran Nabi yang ke-6, giliran Nabi yang ketiga, iaitu Adam, Idris, Nuh. Ketika di zaman Nabi Nuh, tak tahulah berapa ratus tahun selepas pada itu, berapa puluh tahun lepas pada itu, ratus tahun lah katanya. Wujudnya Nabi Allah Nuh, dan Allah telah menurunkan satu lagi peristiwa yang penting, iaitu Allah menenggelamkan seluruh bumi ini, termasuk Kaabah yang didirikan oleh Nabi Adam dan Hawa pun musnah habis. Tapi orang tak ada waktu itu. Sebab walaupun bumi sudah ditenggelami, masih ada lagi manusia yang ikut Nabi Nuh menaiki kapalnya, orang tu selamat. Mereka inilah menjadi generasi kedua selepas Adam. Generasi pertama anak Adam betul-betul. Generasi kedua ialah generasi umat Nabi Nuh yang selamat daripada banjir. Kemudian daripada Nabi Nuh lah mula membiak semula manusia ini, daripada 100 orang ataupun 40 keluarga, membiak-biak balik alam ini hingga sampai ke Nabi yang ke-6, Nabi Ibrahim. Bila sampai zaman Nabi Ibrahim,
manusia ni kembali menyembah berhala balik. Hatta Azar bapa Ibrahim sendiri pun tukang mengukir patung-patung yang diberikan kepada Raja Namrud. Hingga sampai Nabi Ibrahim sendiri menghancurkan berhala ini, menyebabkan dia dibakar oleh Namrud. Tapi malangnya, apabila dibakar oleh Namrud di depan balai Rungsuri itu tak terbakar. Sebab Allah memberi penawar kepada Nabi Ibrahim dengan mengatakan, Kulna ya narukuni bardan wa salaman al Ibrahim. Kami memerintahkan kepada api, ya naru, wahai api, kuni bardan, jadikanlah kamu itu sejuk, wasalaman ala Ibrahim, dan kau selamatkan Ibrahim. Jadi bila Namrud tengok, terkejut Nabi Ibrahim ini dibakar tak hangus, ini bukan calang-calang orang. Walaupun dia membunuh, merosakkan banyak Tuhan kami tak bela kami pun. Tapi Nabi Ibrahim, dia menyembah Tuhan dia, dia mengajak kami semua menyembah Tuhan dia. Bila kami bakar dia pun tak hangus, ini betul. Tapi Namrud, manusia, degilnya tetap degil macam kita sekarang ni lah. Yang jenis tak pergi ke masjid, degil tak mau pergi. Kan? Jadi masalah. Sedangkan hidup kita disuruh beribadat kepada Allah. Laqad khalaqnal insana, apa nama ni, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Aku tak jadikan jin manusia mereka untuk beribadat kepada aku. Ramai manusia tak beribadat kepada Allah. Jangan cerah kafir lah, kafir tu dah tak ada agama. Ni orang Islam sendiri pun dah COVID-19 dibuka pun tak ramai orang pergi sembahyang zuhur ni maghrib isya di masjid. Zuhur asar tu tak tahulah, mungkin mereka pergi kerja. Maghrib isya dah jarang. Sedangkan boleh sembahyang ramai-ramai dah. Kan? Dan satu lagi, bila sebut tentang ini, saya nak kaitkan juga dengan peranan ahli jawatankuasa masjid lah. Kalau hari Jumaat, sekarang ini jemaah haji, jemaat dah boleh masuk sembahyang. Kalau melengkuk kapasiti masjid, 1/3 daripada keluasan masjid dah boleh masuk. Kalau masjid itu luasnya boleh masuk sampai 2,000 orang. Jadi kalau 2,000 orang, berapa boleh masuk? Dia boleh masuk 1,200 orang. Tapi ada setengah-setengah masjid ini terus dia masih bubuh tanda macam tu lagi, buat jarak sosial. Sedangkan Menteri Kanan Pertahanan Keselamatan mengatakan, jika masjid itu orang ramai sangat, penuh dah di dalam dewan, pihak jawatankuasa masjid boleh mendirikan kemah. Orang boleh semayang di bawah kemah, asal jangan di luar pagar masjid, atau jangan bukan di jalan raya. Asal dalam pagar masjid boleh. Tapi berapa ramai orang yang tengah hari semalam waktu Jumaat pergi nak semayang tu, jawatankuasa kata dah tamat dah, pukul 1 kita dah tutup, masjid dah penuh, tak boleh masuk. Sedangkan bila kita jenguk tengok, di tempat parking kereta yang tak dibenarkan kereta masuk, masih kosong lagi. Apa salah bagi mereka itu bawa sejadah hampa sembahyang atas tu? Ini kita kena takut kepada Allah, jangan takut kepada peraturan yang jauh kita daripada Allah. Peraturan dibuatkan Allah. Habis sekarang nak sembah Allah, kena ikut peraturan. Mana kita lebih takut? Mohon maaf, saya terpaksa cakap benda macam ini. Kalau ada antara pendengar dan penonton terasa yang dia tak boleh sembahyang, pergi jumpa balik dengan jawatankuasa masjid, suruh semak balik SOP yang diberikan oleh Menteri Kanan Pertahanan. Menteri kata apa? Menteri kata boleh walaupun mendirikan kemah, asalkan jangan di luar pagar masjid. Mengapa orang pergi sembahyang ramai yang kena balik? Jawatankuasa pun janganlah lebih sangat kuasa dia sampai melanggar peraturan SOP yang kerajaan bagi. Kita duduk bawah kerajaan, kena patuh pada kerajaan. Kalau dia kata boleh-boleh lah, orang tu nak sembah Allah. Minta maaf lah, saya terpaksa cakap benda macam ini sebab saya tak sempat nak cakap jawatankuasa masjid apabila tengok benda ini berlaku. Sebab saya pergi sebuah masjid je. Kita tak tahu masjid-masjid yang lain. Jadi mengapa kita nak jadi lebih sudu daripada bubur pula? Jadi saya jadi saya ada peluang bercakap di sini. Saya teruskanlah insya-Allah. Tolonglah siapa-siapa yang kena balik semalam ni, pergi ke masjid tu balik, pesan kepada dia, semak balik arahan daripada Menteri Kanan Pertahanan.
yang berhormat Ismail Sabri Yaakob dah bagi tahu dah 2 hari yang 3 hari yang lepas. Mengapa tak ikut yang tu? Malam orang nanya pergi nak sembahyang. Bukan sikit, lebih daripada 100 orang kena balik. Sedangkan 100 orang masih padat boleh masuk lagi ke dalam masjid asal dah mereka tu pakai mask dan mereka juga pakai tikar, bawa tikar sembahyang. Biar ada sembahyang tengah panas pun. Dia takut kepada Allah, kepada Tuhan dia. Jangan kita kata hanya takut kepada Allah. Jangan duk buat berdalih banyak-banyak lah. Kalau lah kerajaan awal lagi tak bagi macam musim awal-awal dulu, itu kita patuh. 16 kali kita tak pergi masjid, kita patuh. Bila dia dapat masuk ni, jangan lebih daripada puasa kita lebih daripada arahan yang diberi oleh pihak atasan. Orang ni nak sembah Allah. Tolong sampaikan supaya mereka buka sikit minda. Janganlah dapat puasa jadi jawatankuasa masjid, tak tengok peraturan yang diberi oleh kerajaan. Tak baiklah macam tu. Sebab saya tengok yang ada tu, polis pun ada semalam kawal. Jadi takkanlah polis tak tahu arahan ni keluar daripada menteri mereka, Menteri Pertahanan. Wallahualam, saya terpaksa cakap ini, minta maaf lah. Kalau nak marah saya pun marah lah, sebab saya dalam keadaan umur begini, saya terpaksa bercakap betul. Biasakan yang betul, betulkan yang biasa. Ini kalau biasakan benda tak betul, bila kita tak betul? Kita membetulkan, kita jadi jawatankuasa masjid, kita berkuasa. Itu tak membiasakan yang betul. Kita kena jawatankuasa ni bertugas kerana orang lantik kita disebabkan kegiatan kita. Kalau kita lebih kuasa sangat nanti, orang marah. Macam semalam. Kalau orang dah marah esok, lantikkan jawatankuasa kedua, kita tak terlantik dah. Ini masalah yang timbul. Ini sebagai satu pengajaran lah, kita nak beritahu je. Cuba kita dengar baik-baik arahan yang kerajaan bagi. Kita patuh dengan rukun negara, kedaulatan undang-undang tu kita nak, peraturan kita nak ikut. Wallahualam. Kita balik semula kepada cerita yang kita lalui ini berkenaan dengan Nabi Nabi Nuh. Bila sampai ke Nabi Ibrahim. Bila sampai Nabi Ibrahim, bila dibakar oleh Namrud tak hangus, dia keluar dan Namrud berfikir lain. Dia takut kepada Allah, Allah selamat. Aku sembah patung, sembah tokong, Ibrahim sendiri boleh musnahkan tokong aku. Tapi oleh sebab bangga dengan power dia yang mengaku dia sebagai Tuhan juga, dan dia pun sembah berhala, maka dia buat macam mana tahu? Dia halau Ibrahim keluar dari negerinya. Keluar. Ibrahim pun buat apa nak duduk di negeri yang tak aman, dia lari ke Palestin. Daripada lembah Euphrates Tigris, maka Babylon lah masa itu, Babylon. Dari Babylon dia mengembara pergi ke Palestin, turun ke selatan lah, sampai ke Palestin, dia berdakwah dan ramai orang mengikut. Orang mengikut sebab orang tak ada agama. Bila bagi dakwah yang betul-betul tunjuk cara nak menyembah Allah, cara sembahyang dan sebagainya, mereka sanggup buat. Dan ramai pengikut dia. Maka dia pun berkahwin dengan Sarah ketika di Palestin. Bila berkahwin dengan Sarah, lama sangat tak dapat anak. Akhirnya, kahwin dengan Hajar, dapat anak, Ismail. Tapi Sarah bila dah nampak Ismail dah dapat anak, Ibrahim dah dapat anak bagi nama Ismail, dah rapat dengan Hajar, rupanya Hajar tu tak berapa cantik sangat. Dia berpakat dengan Ibrahim, hantarlah isteri abang dengan anak abang ke satu tempat. Kita duduklah macam biasa balik. Jadi dengan tak adanya Ismail dengan ni, aku rasa lebih tenang dengan abang. Macam tu lah lebih kurang. Dan Ibrahim bermunajat kepada Allah. Allah kata, buatlah apa yang diminta oleh isterimu itu. Di sana ada mempunyai hikmat, ada rahmat yang tertentu. Maka dipendekkan ceritalah sebab saya nak menunjukkan bagaimana Kaabah itu menjadi tempat yang paling diberkati. Masa kita berpanjang 2 jam, jadi saya cerita sikit. Walaupun belum kita menyelesaikan masalah yang dihadapi oleh jemaah ketika menunaikan umrah. Tak apa, sekejap lagi kita masuk. Tak nak habiskan ini sekejap. Nak tunjuk kata Kaabah itu tempat yang paling berkat. Jadi mereka, Nabi Ibrahim menyediakan seekor unta, meletakkan beberapa guni, beberapa buntil kurma sebagai makanan kepada Hajar dengan anaknya Ismail, naik atas unta dan mengambil beberapa kulit kambing yang dijadikan timba, bertangkai, di situ diisi air
dalam 7-8 apa nama ni tangki kulit kambing itu, gantung atas unta berjalan. Yang peliknya di sini unta tu ikut unta lah, unta nak pergi ke mana pun. Unta tu berjalan. Bukan dipandu oleh Nabi Ibrahim, duduk atas unta dengan Hajar dan Ismail. Unta tu jalan, dah penat dia berhenti. Jadi Nabi Ibrahim pun dah berhenti tu, apa nama ni, buatlah pondok kecil apa semua, berteduh lah, berehat semua. Bila dah penat pun, naik unta tu je lah. Hampir beberapa minggu. Dalam sejarah kata beberapa minggu berjalan berhenti. Nabi apa nama isteri dia Siti Sarah beritahu, bila unta tu berhenti di satu tempat ini, dia tak mau bergerak ke mana-mana, di situlah kau tinggalkan isteri abang dengan anak. Lepas tu abang balik. Makanan mereka ialah buah kurma yang kita tinggalkan itu. Sebab tu kalau orang kafir, kalau kita cerita macam ni, dia kata Islam ni payahlah. Agama zalim. Takkan Ibrahim sebagai seorang Nabi kekasih Allah tu bagi bawa isteri dia tinggal di dalam hutan manakah, kemudian letak beberapa buntil, beberapa guni kecil, buah kurma, habis kurma tu nak makan apa? Islam ni otak dia tak bagus. Sebab buat kerja yang tak masuk akal. Orang kafir dia akan kata macam tu. Tetapi jangan lupa kita orang Islam, Allah syariatkan kita macam itu, dan Nabi-Nabi sebelum Nabi Muhammad semua mempunyai mukjizat dan kelebihan. Selepas Nabi Muhammad saja, Nabi tak minta kelebihan-kelebihan itu diturunkan. Diturunkan kerana takut menyeleweng dari segi akidah. Zaman Nabi dulu-dulu memang diturunkan mukjizat. Kalau umat mereka melawan, Nabi ni tak tahan lagi, Nabi akan minta kepada Allah turunkan azab kepada mereka. Seperti di zaman Nabi Nuh, Nabi Hud, Nabi Soleh, semua merayu kepada Allah untuk Allah balas mereka ni balik. Allah balas. Dipanggil hukum pidana. Hukum pidana, buat salah, Allah akan balas. Kita di Malaysia ni tak pernah dapat hukum pidana. Kan budak sajat pun pakai pakaian wanita pun pergi duduk di Mekah bersama dengan perempuan pun, dia mendabik dada. Dia kata Allah tak marah dia pun. Dia pakai cara perempuan, duduk sama perempuan, tak ada apa pun. Lepas tu dia balik kat sini pula, ada lagi timbul baru ni pula. Tunjuk gambar separuh bogel dia, menunjukkan tetek, mengatakan dia apa? Minta maaf lah cakap bahasa tak kena. Tunjuk buah dada, mengatakan dia perempuan, tengok, ada buah dada. Yang peliknya, kaki-kaki viral ni pula viralkan benda ini. Nak seronok, nak dapat banyak like tu buat. Dimarah oleh Jabatan Agama Islam JAKIM. Benda-benda mengarut ni tonjolkan lebih bertambah hina lah Islam. Tapi orang yang menyebarkan ni dia peduli apa? Dia memperolehi like yang banyak. Dia termasyhur lah dia punya line itu, dia punya apa nama ni, ruang dia tu. Wallahualam itulah, saya tak mau kacau lah tentang mereka punya kegiatan. Saya nak cerita kata bahawa dengan takdir Allah SWT, unta yang dinaiki oleh Hajar, Ismail dan Ibrahim singgah di satu tempat yang kering kontang yang disebut dalam Al-Quran, Rabbi inni askantu min zuriyati biwadin ghairi zi zar'ain 'inda baitikal mahram. Ya Allah, aku sanggup meletakkan apa nama ni, zuriat aku di tempat yang kering kontang tanpa pokok tumbuh-tumbuhan. Sedangkan aku bekal kepada mereka sedikit buah kurma, mengikut dalam cerita sejarah dalam satu buah buku yang saya baca. Dan aku tinggalkan mereka di situ, menyerah diri mereka kepada Allah SWT. Maka Ibrahim membaliklah. Saya nak pendekkan cerita. Panjang cerita dia lagi, pendekkan. Dia pun balik tinggal Hajar. Beberapa minggu saja habislah buah kurma itu. Saya je makan buah kurma, minum air. Kurma, minum air. Kurma, minum air. Sedangkan anaknya menyusu. Tapi apabila Hajar sudah habis kehabisan makanan dan habis air, kering kontang, susu tak ada lagi. Susu tak ada. Maka dia terlampau kesian pada anak dia menangis kekeringan susu. Dia mencari air. Dia mencari di antara bukit Safa dengan Marwah. Dan kan di sebelah kanan tu anak dia duduk di bawah batu besar. Di situlah dia mencari, pergi bukit Safa, tengok tak ada air. Pasal dia nampak macam air terjun, tak ada air. Dia lari balik ke bukit Marwah. Bukit Marwah tengok macam air meleleh tu, tengok-tengok batu kering, tak ada apa. Dia nak tinggal jauh tak boleh, takut nanti serigala
Makan anak dia buat lari. Anak dia baru 7 bulan boleh merangkak. Dia berpatah balik. Dia berdoa kepada Allah semoga turunlah air daripada bukit Safa. Tak turun juga. Pergi ke Marwah, tak turun. 7 pusingan dia dah merasa letih sangat, tak larat berjalan. Dia berdoa kepada Allah. Wahai Tuanku, aku ini isteri Nabi. Aku ada anak Nabi. Nabi ini Nabi saya Khalilullah. Kalau engkau tidak membantu menolong kami, aku akan mati, dan kalau orang tahu cerita ni, orang tak sembah engkau sebagai Allah. Sebab aku nak datang ni, aku tanya suami aku, adakah Allah izinkan engkau tinggalkan aku sini? Suami aku Nabi Ibrahim kata, ya. Maka aku jawab, radhi aku redha. Ni aku redha lah ni. Tetapi takkan aku nak mati kerana begini. Tolonglah kami sebelum apa-apa, tolonglah kami. Kami pun teringin juga nak hidup. Tak mau serah pada takdir saja. Maka ketika itulah Jibril turun menghentakkan kakinya di kawasan itu, dan akhirnya tempat hentakan kaki itu terpancuklah air membuak-buak daripada bumi atas pasir. Dia pun tengok air membuak-buak daripada jauh, maka dia kata, oh, dia berdoa kepada Allah, ya Allah, rahmat mudah turun kepada kami, menyelesaikan masalah kerumitan kami, tak apa. Dia pun terkam pergi dekat anak dia, takut air itu menenggelami anak dia yang sedang merangkak tu. Dia pun kata zumi, artinya belat. Jadi bila dah belat, air yang membuak-buak tu dia hanya melimpah di takat mana yang dibelat tu saja. Maka mulalah dia menjalani penghidupan mewah, minum air, makan, mandi pun semua cukup. Akhirnya 2-3 hari kemudian burung pun turun minum pun semua. Orang yang lalu lalang, orang Jurhum yang lalu lalang, menjadi orang nomad di antara utara selatan, tengok burung banyak keliling di atas tu, mesti ada air. Datang-datang tengok, terkejut macam mana 2 orang anak dengan ibu di tengah-tengah padang pasir, orang tak pernah datang sini dia ada. Macam mana pula ada perigi pula dekat sini dengan air jernih yang sangat sedap tu. Maka mereka meminta kepada Hajar menceritakan apa yang berlaku. Bila Hajar menceritakan, dia kata, kalau gitu tempat ini berkat, kami nak duduk kat sini. Tak payah berjalan-jalan dah. Kita tubuh sebuah kampung, sebuah pekan kat sini. Maka orang makin lama makin ramai. Terjadilah pekan. Belum bandar lagi. Jadilah pekan, orang ramai, bangunan banyak, duduk di celah-celah bukit, air melimpah ruah, tanaman pun bila dah ada air adalah tanaman, dah boleh menjalani. Mereka menubuhkan perniagaan, di mana orang lalu lalang akan menjadikan pekan Mekah ketika itu sebagai tempat pertukaran perdagangan mereka dengan perniagaan cara barter, barang tukar barang. Okey, bila selesai saja, dah orang makin ramai. 13 tahun kemudian barulah Ibrahim datang. Ibrahim datang dikejutkan oleh isterinya Sarah. Abang pergi tengok anak isteri abang hak tinggal tu jadi apa dah. Sebab bila dia balik jumpa Sarah, tak lama lepas itu Sarah melahirkan anaknya Nabi Ishak. Barulah Sarah umur dah 60 tahun lebih baru melahirkan anak Ishak. Duduk bersama berapa tahun pula, dekat 14 tahun, barulah dia ingatkan balik tengok anak abang tu lagi. Maka bila dia datang ketika itu umur dia pun sudah 70 lebih dah. 70 lebih. Ya, macam saya sekarang 70 lebih juga, tapi tak boleh nak samakan dengan Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim hidup 187 tahun kalau tak salah. 187 tahun. Ya, kalau tak salah saya lah, ada dalam catatan saya. Nak kena buka tengok. Dalam buku saya dah catat kat situ. Okey, dipendekkan cerita. Bila datang, tak lama tidur dengan dia ni, mimpi sembelih anak dia. Bila mimpi sembelih anak dia tu, dia cakap ke anak dia, anak kata, insyaAllah, ayah akan tengok aku dengan sabar. Janganlah kita uruskan ni mimpi ayah tu adalah sebagai wahi. Jalanlah, bawa pergi sembelih. Bila sampai di kawasan Mina, datang iblis, marah ataupun menyekat ataupun kita kata menghalang perbuatan ni. Wahai Ibrahim, kamu ni tinggal anak kamu 14 tahun mari nak sembelih, ni apa cerita? Dia ambil batu 7 biji, paling semua lari. Datang kacau mak pula. Setelah 50 meter berjalan datang kacau mak. Mak kamu bodoh. Bapak kamu tinggal kamu 14 tahun, kamu nak bagi leher kamu suruh sembelih. Paling betul lepas tu, mak kata ginilah pak. Kejap lagi dia datang kacau lagi. Jadi rancangan kita nak berbakti kepada Allah dengan wahyu ni tak dapat selesaikan kalau dia ganggu.
bapa ambil 7 biji batu, saya ambil 7 batu, dia datang kita paling jangan sampai dia mengusik kita. Itu dipanggil Jamratul Aqabah tu. Paling dekat situ kena syaitan tak datang lagi dah. Maka disembelihnya lah Ismail. Bila sembelih Ismail, Quran kata wa hadza lahwal bala'ul mubin wa padainahu bizibin azim. Ini merupakan ujian yang paling getir sekali kepada Nabi Ibrahim. Menyembelih anak tak gentir apa? Kita nak dapat anak seorang pun payah. Ibrahim lagi lah. Umur dah hampir berapa? Nak dapat Ibrahim dekat umur dekat 60 tahun baru dapat ni Siti Hajar melahirkan Ismail. Kemudian 70 tahun kemudian lepas pada itu pula baru dapat Nabi Ishak. Susah bukan main, umur 60 tahun baru dapat anak. Dapat anak nak sembelih pula. Tak apalah. Bila disembelih digantikan oleh Allah SWT wa padainahu bizibin azim. Kami gantikan sembelihan itu dengan seekor binatang kibas yang besar. Jadi ulama-ulama tafsir mengatakan kibas yang disembelih oleh Nabi Ibrahim bagi menggantikan Ismail itu adalah kibas kepunyaan kepunyaan Habil yang disambar oleh api ketika Qabil dan Habil berkorban. Habil yang mengangkat kambing. Takkan kambing itu Allah terima? Takkan Allah nak makan kambing itu? Allah turunkan balik kepada Nabi Ibrahim, sembelih elok-elok menggantikan Ismail, bawa turun supaya orang Mekah makan daging kambing. Sebab itu sesuai dengan ayat 27 surah Al-Baqarah berkenaan dengan bab haji. Dia kata apa? Wa azzin finnas bil hajiyatu karijala. Ibrahim serulah kepada manusia menunaikan haji setelah engkau buat Baitullahil Haram. Menasya mereka akan datang kepadamu walau berjalan kaki. Yaitu karijala wa ala kulli dhamir yatina min kulli fajjin amik. Dan juga mereka datang mengendarai unta yang kurus kalau datang pada curug rantai yang jauh. Tak larat berjalan kaki, naik unta larat. Kan? Mengapa liyashhadu manafi alahum? Supaya mereka datang memikirkan apa yang mereka memperoleh manfaat, ya. Manfaat daripada kedatangan mereka kemari. Apa manfaatnya? Iaitu menyembelih binatang-binatang ternakan sebagai kesyukuran kepada Allah SWT. Ini saya nak balikkan kepada program kita nak melakukan korban pada hari raya haji minggu depan. Ayat ini ada. Liyashhadu manafi'alhum, supaya dapat menyaksikan manfaat. Banyak binatang yang Allah jadikan atas muka bumi ini. Tetapi binatang ternakan yang tertentu saja boleh dikorbankan. Contoh kambing, lembu, unta. Tempat kita ni ada kerbau. Di Mekah tak ada lah. Tempat ada kerbau. Ada lagi pula, kalau boleh dia ni kan rusa, tapi nak kena rusa ni nak kena naik taraf sama dengan lembu baru boleh. Tapi di dalam syariat kita dia tak sebut rusa, sebab rusa ni binatang hutan. Asalnya binatang bukan binatang ni. Al-An'am ni ialah binatang yang berbentuk pemeliharaan. Unta rusa tu bukan binatang ni, itu binatang buruan. Kancil, ada binatang buruan tu lain. Jadi kita tak boleh sebutlah masuk unta, nak buat korban juga payah. Sebab tak tahulah kalau satu ketika nanti pihak alim ulama memutuskan mana-mana saja rusa yang dibelah secara large scale production. Orang-orang kaya dia buat satu ladang rusa, dia melihara rusa sampai rusa tu besar-besar lembu, maka besar kemungkinan boleh dijadikan sebagai korban, tetapi hendaklah diputuskan oleh majlis fatwa kebangsaan. Kita nak sebut bukan yang tu, pasal tak terfikir lagi orang nak buat. Kita nak sebut yang dah ada. Diberi kemudahan unta, lembu, kerbau. Kita gunakanlah, dan kambing. Gunakanlah. Namun kalau kita rujuk kepada banyak mazhab, mereka macam Hanafi, mereka jarang menjadikan lembu itu sebagai sembelihan korban. Tak tahulah sejauhnya. Tetapi bagi Syafi'i, kita ada kitab kita, iaitu boleh berkorban 7 orang melalui seekor lembu, seekor unta, seekor kerbau.
Itu digunakan. Kongsi 7. Kalau ikut Nabi, seekor unta seorang dia saja. Nabi ketika berada di Mina pada pagi 10 Zulhijjah selepas melontar jamrah dan bercukur, Nabi menyembelih 10 ekor unta korban untuk dirinya dan lagi 53 dia suruh Saidina Ali dan Umar melaksanakan ketika hari tasyrik 11, 12 dan 13. Hari yang bersama Rasulullah, hari 10 tu Rasulullah sembelih 10 ekor saja. Lagi 53, 3 hari yang tu untuk orang tu sentiasa tidak kekeringan daging yang disembelih. Mereka panggang itu sebab orang-orang di Arab Saudi sana, di negeri-negeri lain dia tak makan nasi. Kita sini kalau 7 ekor seekor lembu bagi 7, kita bagi pada fakir miskin, dia masak gulai, dia makan dengan nasi semua. Oh, di Mekah ataupun di tanah Arab ataupun di negeri yang tak makan nasi seperti di Afrika, mereka dapat seekor kambing, kambing tu je mereka makan. Panggang kambing elok-elok, cicah makan tu, nasi tak ada. Kita kena makan dengan nasi. Itu jangan lupa ya. Sebab itu keadaan environment sangat berlainan. Suasana berlainan. Jadi itulah dia. Jadi bila dah lakukan sembelihan, kita tengok dalam tu lah. Dipendekkan cerita, apabila Nabi Ibrahim ini menyembelih kambing, mereka pun pikullah bersama dengan kanda bersama dengan Ismail turun beritahu kepada Hajar. Hajar tengok, ya Allah, suami aku baru datang 2-3 minggu dah pergi memburu dapat kambing. Maka Ibrahim mengatakan kepada Hajar, dia kata, memang yang kau tengok ni kambing, tapi sebenarnya aku sembelih Ismail dapat kambing. Macam mana jadinya tu? Maka dia pun bercerita kepada dia dan Ismail mengenai Allah mengurniakan satu perkara yang luar biasa yang tak dapat dipikirkan, iaitu mimpi sembelih Ismail bila pergi sembelih diganti dengan kibas. Maka kibas tu diedarkanlah kepada jiran-jiran yang duduk sebelah menyembelah dengan rumah Hajar, makan ramai-ramai. Barulah betul sembelih tu untuk makan daging. Yang sembelih ketika peristiwa korban si Habil ni, kambing itu sendiri dibawa naik ke hadrat Allah. Allah turunkan balik, baru makan. Maksudnya, dalam ayat mengatakan, fakulu minha wa at'imul ba'sal fakir. Ayat yang kata wa'azin pinnas bil hajjat tu kerijalah wa ala kulli dhamir yatina min kulli fajin amik liyashhadu manafi'a lahum wa yazkuru smallahi fi ayyamin ma'lumat, untuk menyebut nama Allah pada hari yang tertentu kerana bersyukur nikmat yang Allah bagi. Jadi makan daging. Maka Allah kata fakulu min hawa at'imul ba'sal fakir. Wahai orang yang menyembelih korban, makan sedikit daripadanya yang kamu sembelih dan yang bakinya beri kepada fakir miskin. Ramai fakir miskin tak pernah jumpa daging, bagi mereka makan. Sebab itu saya lebih prefer, lebih mengutamakan jika kita bersembelih korban, ambil sikit daging makan dengan keluarga kita, yang baki berilah kepada 3 kumpulan. Pertama, satu kelompok yang kita sembelih itu kalau kambing bagi 3. Kalau lembu boleh kongsi 7 orang. Artinya 1/7 yang dah bagi dekat orang yang sembelih itu, 1/7 tu pecah kepada 3. Macam mana pecah kepada 3? Satu kelompok untuk makanan keluarga. Itu fakulu minha, makanlah sedikit daripadanya. Wa at'imul ba'sal fakir, lagi 2/3 pecahkan 2, 1/3, 1/3 beri kepada fakir miskin. Bungkus kalaulah 10 kilo dapat satu kelompok tu. Dapat satu kelompok 10, katalah 7 orang seorang dapat 10 kilo. Jadi daging lembu tu, daging dan tulangnya ada boleh bagi pada 10 kilo seorang, setiap bahagian 7 kelompok itu. Maka orang yang dapat 10 kilo tadi ni dia pecah kepada 3,5 kilo, 3,5 kilo, 3,5 kilo.
Maka 3,5 kilo dia ambil, 3,5 kilo lagi bagi kepada fakir miskin. Potong, 3,5 kilo, buat 7 bahagian. Iaitu 3,5 kilo, setengah kilo, setengah kilo, setengah kilo, 7 kan, bagi kepada fakir miskin. Jadi hak lagi itu tu, pecahkan lagi, bagi kepada jiran-jiran tetangga sebelah. Sebab kita kena menghormati jiran. Jangan kita sembelih korban, jiran sebelah kita tak bagi daging, tak boleh. Kecil hati dia. Apa guna kita sembelih korban ada daging, sedangkan jiran kita sebelah tengok je tak makan. Anak dia menangis nak makan daging, kita tak bagi. Tak betul, kena bagi kat jiran kita. Maka walaupun jiran kita kaya, kena bagi. Sebab apa? Hablum minallah wa hablum minan-nas. Hubungan kita dengan Allah, hubungan kita dengan manusia, apatah lagi jiran. Jiran ini ada disebut di dalam hadis, man kana yu'minu billahi wal akhir falyukrim jarah. Siapa yang beriman dengan Allah hari akhirat adalah mempermuliakan jiran. Itulah dia. Itu bercerita daripada Nabi ini. Kita pendekkan cerita sebab sekejap lagi kita nak buka kepada soalan. Saya nak teruskan lagi. Apabila Siti Hajar dia dengar cerita macam ni, dia lari naik ke atas bukit Safa atau Marwah. Dia berdoa, wahai Tuhanku, aku memohon kepadamu keberkatan di tempat ini. Kerana banyak benda pelik yang berlaku, yang aku rasa tempat ini sangat-sangatlah barakah. Sangatlah baik. Tempat yang sama juga ialah tempat yang Nabi Adam dirikan Kaabah dulu. Tempat yang sama juga. Mengapa dia kata, waktu aku menaiki kenderaan unta dengan suamiku Ibrahim, unta ini tidak ada pemandu, tidak ada driver. Unta tu sendiri jalan. Nabi Ibrahim kata dia berhenti, kita pun berhentilah. Mengapa dia berhenti tempat yang kering kontan, tak ada air? Lepas tu unta tu berbalik dengan Nabi Ibrahim, tinggal aku. Bila air kekeringan, di tempat yang sama agak engkau berikan kepada aku, pergi Zamzam. Sedangkan tak menasabah dengan akal, tanah lembah yang macam ini, kering kontan, pokok pun tak ada, tiba-tiba engkau keluar bagikan air. Menunjukkan tempat ini berkat. Setelah engkau duga kami dengan dugaan ujian-ujian yang agak getir, kekeringan air sampai aku hampir nak mati. Bila suami aku datang pula, engkau bagi ilham pada dia supaya sembelih anak aku. Bila dia sembelih, engkau belikan dengan, gantikan dengan kibas. Maka tempat ini pasti berkat. Tapi macam mana aku nak tunjukkan kepada generasi mendatang berkatnya tempat ini? Aku mohon, berilah satu ketandaan keberkatannya. Maka Allah memerintahkan kepada Nabi Ibrahim dengan permohonan daripada Hajar. Mengikut dalam sejarah lah. Apa ni? Allah turun ke ayat kepada Ibrahim. Wa iz bawwa'na li Ibrahim makanan al-bait an la tusyrik bi syai'a wa tahhir baiti lit-ta'ifin wal qa'imin wal sujud. Ayat 25 dalam surah Al-Hajj. Ingatlah ketika kami memerintahkan Nabi Ibrahim menyediakan tempat untuk mendirikan Baitullah, mendirikan Al-Bait, dan kami pesan kepada Ibrahim, bila dah jadi rumah, jangan syirik aku sesuatu. Jangan anggap aku duduk dalam rumah ini. Rumah aku, tapi bukan aku duduk rumah ini sebab aku tidak bertempat. Jangan syirik ya. Takut jadi syirik payah pula. Kemudian, hendaklah kau bersihkan rumah ini. Kalau dah jadi rumah nanti, kau bersihkan untuk orang datang tawaf. Kena pergi tawaf. Jangan duduk kira nak sembahyang saja. Tapi ada duit tak mau kita, kena tawaf. Kemudian mendirikan sembahyang kat situ. Kena pergi sembahyang. Rajin-rajin di Masjid Haram. Diberi pahala banyak 100,000 pahala. Dan bukan setakat kata sembahyang, ada orang yang nak rokok dan sujud dan nak beriktikaf dekat sana. Buat masjid biar orang beriktikaf. Hari ini Allah menurunkan COVID. Melarang orang jangan masuk ke Mekah. Bayangkan berapa juta orang terkilan tak boleh pergi. Terkilan tak boleh pergi. Maka dengan keadaan itu kena patuhlah. Dipendekkan cerita lagi, Nabi Ibrahim pun panggil Ismail, panggil orang Jurhum, buatlah. Cari tempat yang sesuai, tempat yang Ismail duduk waktu nak dapat Zamzam tu. Di situlah. Ada batu-batu semua dipecah-pecahkan batu, diratakan, didirikanlah. Jadi dalam batu pun bukan besar sangat. Jadi dipecah-pecahkan batu, aturlah buat rumah. Bila buat tu, Ibrahim pun buat juga. Yang dia buat bulat hijab Ismail, Ibrahim Ismail pula. Ismail buat juga, tapi dia buat yang bulat tu, separuh bulatan tu panggil hijab Ismail.
Hijr Ismail itu ialah dinding dinding lah Hajar Hijr ya, tempat Nabi Ismail. Tapi habis takat tu dah buat sampai takat itu, Ibrahim kata Ismail, berhentilah, tolong ayah pula buat naik atas ni. Maka tolonglah ayah dia angkut batu bagi. Apabila dah lebih tinggi daripada jangkauan, maka Nabi Ibrahim mohon kepada Allah, tolong macam mana aku nak buat sampai tinggi lagi, benda ni dah hilang. Jibril kata, pergi ambil satu batu, kau naik atas batu tu, nanti batu tu akan menunjukkan cara kau nak susun batu atas. Dia pun panggil Ismail, pergi ambil batu. Ismail berjalan jauh juga, dapat seketul batu besar juga, dia pun menggolek daripada ni, di Jabal Sudan kalau tak salah. Dia golek batu ni hingga sampai ke ayah dia. Ayah dia pun duduk atas batu ni, maka batu tu jadi crane. Jadi apa, macam buaian. Ambil batu, naik je letak. Macam crane sekarang. Jadi itulah, hingga sampai siap lah. 11 hasta dia buat. 11 hasta lebar dan 11 hasta tinggi. 4 persegi. Jadi selesai buat macam tu. Batu Hijr Ismail tu, batu makam Ibrahim tu dia letak depan kebelah dengan ni. Kemudian Nabi Ibrahim meminta kepada Allah. Dah siap dah. Nabi Ibrahim kata, wa arina manasikana wa tub alaina. Wahai Tuhan kami, tunjuklah kepada kami manasik apa yang kami nak buat setelah buat umahmu ini. Wa tub alaina, dan terimalah taubat kami, kerana kalau kami buat salah, kami tak tahu, buat apa yang kau suruh saja. Maka Nabi bagi arahan, Allah bagi arahan kepada Nabi ini. Lalu Jibril dia kata, kau tandakan dahulu penjuru mana kau nak memulakan tawaf ini. Kalau tidak, esok orang tak dapat menentu. Jadi bila nak menandakan ini, Jibril kata, pergi ambil satu jenis batu yang berwarna hitam, kau letak dekat sini. Ambil batu. Maka disuruh Ismail pergi cari. Jibril mengilhamkan, ada satu batu yang duduk terkapuk tak jauh tu. Batu tu merupakan macam bulat, tetapi di tengah-tengahnya ada ruang macam tempurung. Di tengah-tengah itu ada 5-6 ketul batu kecil-kecil di situ. Jadi pelik batu ni. Sangat pelik. Kalau kita kucuk Hajarul Aswad, pelik sangat batu ini. Dia kelilingnya licin, tapi di tengah tu ada bintik-bintik 7 biji kalau tak salah. Jadi Ismail pun pergi ambil batu, tunjuk. Ayah kata ni betul lah ni, seperti yang diilhamkan. Maka Ibrahim pun ambil batu itu, letakkan di penjuru itu, lalu ditampal dengan tanah liat. Jadilah Hajarul Aswad. Mengapa dipanggil Hajarul Aswad? Sebab hitam. Apabila ditanya mengapa hitam, dikatakan bahawa orang-orang di zaman nabi-nabi terdahulu, apabila mereka beriman kepada nabi-nabi mereka, mereka pun ada buat dosa sebelum itu, maka mereka boleh memohon ampun kepada Allah dan dosa mereka ditampalkan di batu ini. Sebab itulah buah hadis mengatakan batu Hajarul Aswad ni asalnya putih daripada syurga. Dia kata Al-Hajarul Aswad asluhu abyad. Dia kata satu batu daripada syurga, tapi sayang sawadat min khotaya Bani Adam, telah dihitamkan oleh dosa anak Adam. Jadi itulah permulaan manusia pergi mohon ampun dengan bertawaf. Dalam tawaf tu mereka mohon taubat kepada Allah. Allah terima semua taubat mereka, dosa mereka ditampalkan di batu hitam itu. Dan batu hitam juga menjadi permulaan kita melakukan tawaf 7 pusingan. Mungkin ada soalan ketika ini. Kita buka kepada soalan kalau ada, silakan. Terima kasih. Soalan, betulkah di tepi Kaabah itu makam Ibrahim? Jawapan dia, yang dikatakan makam Ibrahim itu sebenarnya bukan kubur. Makam itu kita ambil pada perkataan Arab, qoma. Qoma itu berdiri. Maqama tempat Nabi Ibrahim berdiri. Jadi tempat Nabi Ibrahim berdiri untuk bawa naik meletakkan batu, di situlah dia. Tetapi di zaman Quraisy dulu, batu ini duduk dekat dengan Multazam, tak jauh
dengan Hajar Aswad. Jauh tak jauh. Namun orang Quraisy kata, macam mana kita nak pergi tawaf batu tu ada kat situ? Mereka berpakat di kalangan pembesar-besar Quraisy, alih batu itu ke belakang tempat yang ada sekarang. Pakat alih lah. Alih dengan izin Allah SWT, walaupun masa itu mereka jahiliah, diizinkan kerana susah orang nak tawaf, terhalang oleh batu. Maka alihlah batu tu duduk di tempat yang ada sekarang. Tetapi setelah 200-300 tahun selepas masa zaman Nabi, nampaknya ramai orang khurafat dengan batu makam Ibrahim ni. Orang pergi duk pijak, nak letakkan kaki dia sama dengan ni. Sebab di batu ini ada tapak kaki Nabi Ibrahim. Tapak-tapak, ada 2 tapak Nabi Ibrahim. Kita boleh tengok dengan jelas. Apabila kita pergi ke museum tu, nampak tu, dia buat replika ni. Tapi kalau kita boleh tengok betul-betul lah, original memang itulah tapak Nabi Ibrahim. Maka dengan itu, selepas 3-4 kurun daripada Rasulullah SAW masa zaman Nabi, mereka mengalih pandangan supaya orang jangan khurafat pergi pijak bekas tapak kaki Nabi Ibrahim nak ambil barakah dan sebagainya. Maka ditutupkanlah dengan satu kaca yang boleh tengok daripada luar. Kemudian dibubuh pula dengan tembaga sebagai pelindung dan tak boleh diponggah lagi. Itu diletakkan di makam Ibrahim itu sebagai ini. Mengapa jadi macam tu? Karena ada disebut dalam Al-Quran, wattakhadhu min maqami Ibrahim musalla. Jadi kalah belakang makam Ibrahim sebagai tempat sembahyang apabila kamu selesai tawaf. Jadi bukanlah makam Ibrahim tu kubur Nabi Ibrahim. Makam Ibrahim tu ialah batu tempat pijak Nabi Ibrahim menyudahkan Kaabah yang tinggi itu. Wallahu a'lam. Silakan kalau ada soalan. Okey, soalan. Adakah berlaku kenaikan harga jika sekiranya Arab Saudi mengeluarkan visa membenarkan kita pergi umrah? Jawabnya, keadaan ini bergantung kepada kadar yang akan ditentukan oleh kerajaan Saudi. Apa yang kita terasa angin-angin kenaikan ini akan berlaku, bahawa kerajaan Saudi menaikkan levy cukai kepada seorang yang masuk dulu 5%, sekarang naik 15%. Jika naik 15%, maka kita kena darablah. Dulu kita bayar 6,000 kepada Andalusia, dalam 6,000 tu 5% sudah pun ada levy kerajaan Saudi. Bila dia naik 15%, kena tambah lagi 10% daripada 6,000. Jadi kena tambah RM60 lagi. Jadi bila tambah RM60 lagi, tentulah package ataupun syarikat pengendali umrah terbit daripada agensi-agensi yang diizinkan akan naik juga 10% bagi memadankan harga yang ada. Kecuali syarikat yang berkenaan ini, tak apalah kami rugi 60%, tak apa kami RM60 tak apa. Asalkan jemaah dapat kita buat bersama. Jadi kalau naik pun tidak boleh terlalu tinggi. Sebab kita kena ingat, syarikat-syarikat agensi pelancongan kena ingat, jika dia naik terlalu tinggi, orang akan lari pergi tempat lain. Sebab mereka duduk nanti lama dah sampai tak boleh pergi, bila nak pergi kena tambah, itu menjadi beban kepada mereka. Jadi akan dinaikkan mengikut kadar yang betul-betul ditentukan oleh Saudi. Ada setengah syarikat tak mau naik, tak apalah. Kami untung sikit tak apa, asalkan boleh membawa jemaah pergi dan syarikat kami akan hidup semula. Kalau selagi tak boleh berjalan, macam mana income nak masuk? Macam mana kita nak mengendalikan haji? Orang tak jalan, macam mana nak mengendalikan umrah? Tentulah syarikat itu tak hidup. Kalau tak hidup, tutuplah syarikat. Bila tutup syarikat, bayangkanlah rezeki apa yang kita nak cari dalam perniagaan ini. Itu benda yang kita kena ambil kira. Jadi jangan bimbang. Harga tidak akan naik terlalu tinggi. Kalau naik pun sikit atas kadar yang ditentukan oleh kerajaan Saudi. Wallahu a'lam. Bilakah, ini semalam pun ramai orang tanya, bilakah jemaah boleh pergi menunaikan umrah? Yang ni pun bergantung kepada ketentuan ketetapan kerajaan Saudi. Jika dia dapat membendung COVID di negara Arab Saudi, maka dia akan cepat membuka visa umrah. Kerana apa? Kerana kita dah baca Al-Quran tadi, bahawa Kaabah dijadikan untuk semua manusia datang menunaikan haji dan umrah, menziarahinya. Dalam ayat Quran mengatakan wa'zin finnas bil haji ya'tuka rijala. Ibrahim suruh kepada seluruh umat manusia supaya mereka datang menaik haji.
Jadi tak boleh Kerajaan Saudi menutup begitu lama kalau ada ruang untuk orang masuk. Tetapi kalau sudah menjadi darurat, macam sekarang ada COVID, itu kewajipan Kerajaan Saudi menutup supaya jangan lebih banyak tolaran menularnya penyakit ini menyebabkan ramai umat Islam mati hanya kerana nak pergi beribadat. Sebab tu kita tengok mengapa masjid di negara kita ini tutup untuk Jumaat, sebab menyekat tularan ini. Kalau tidak, agama Islam akan dihina kerana terlampau takut kepada Allah SWT, langgar peraturan yang di dalam Quran itu ada darurat. Iaitu COVID ni dia bukan kenal siapa, dia sanggup masuk pun. Jangan ingat kata orang Islam COVID tak kena, Allah tak turun. Bukan, dia kena seluruh. Sebab ni bala. Al-bala'u iza nazalat ammah wa ni'matu iza nazalat khassah. Bala bila turun semua orang kena, baik ke tak baik ke semua kena. Tapi nikmat Allah pilih orang tertentu je dapat nikmat. Jadi dengan kadar itu kita tunggu sajalah bila akan diberi oleh Kerajaan Saudi. Tapi kami pihak pengendali ejen pelancongan ini, sebagai ejen pelancongan, kami menganggarkan bahawa awal tahun hadapan sekitar bulan 10 dijangkakan boleh terbang. Kita jangkakan. Kalau itu benar berlaku kita ni, tapi dengar angin-angin kabar kata kalau dibenarkan oleh Kerajaan Saudi pun mereka akan mengenakan kota. Maksudnya tak boleh pergi bebas macam dulu Andalusia bawa 50,000 setahun. Besar kemungkinan dikecilkan menjadi peratus-peratus yang tertentu saja. Tak boleh senang lenang dah membawa semua orang pergi. Dia akan pilih sekian-sekian masa, banyak ini saja syarikat itu boleh bawa pergi. Jadi ada kota pula. Wallahu a'lam bishawab. Kita doakan semoga Allah memberi kemudahan. Wallahu a'lam. Soalan ya, waalaikumsalam, jawab oleh salam tu. Apakah amalan yang patut kita buat sepanjang berada di depan Kaabah dalam Masjid Haram? Kalau tak depan Kaabah pun dalam Masjid Haram, nak buat apa? Kalau kita tengok dalam Al-Quran yang disebutkan orang yang datang tu litaifin wal qa'imin wa ruk'in sujud. Itu kandungan yang diminta oleh Allah manusia buat apabila sampai ke Kaabah. Apa dia kata? Tawaf sunat. Kalau kita masuk awal, tawaf sunat tu paling penting. Sebab tawaf tidak ada di tempat lain. Tidak ada di tempat lain. Tawaf aja lah. Kemudian kita semayang. Sebab semayang di situ dapat 1000 kali ganda daripada tempat lain. Puasa di Mekah, semayang dalam Masjid Haram, baca Quran seperti 1000 kali di tempat lain. Ada juga orang mengatakan 100,000. Tapi saya tak jumpa hadis mengatakan buat baik dapat 100,000. Tapi yang 1000 tu memang ada banyak hadis. Siapa buat kebaikan di Mekah Mukarramah dapat 1000 kali ganda daripada tempat lain. Kecuali semayang berimam ke Imam Masjid Haram, dia dapat 100,000 pahala berbanding dengan di tempat lain. Kalau kita semayang berjemaah di Madinah dengan Imam Masjid Madinah, 1000 saja. Kalau kita balik ke Malaysia, semayang masjid kita 27 kali ganda lebih daripada semayang berseorangan. Maka bayangkanlah kita dapat semayang di Mekah Mukarramah 100,000 pahala. Jadi kalau kita semayang biasa saja, masuk awal lagi, lambat nak azan lagi, kita tawaf, lepas tawaf kita semayang sunat. Wattakhudhu min maqami Ibrahim salat, semayang sunat di belakang makam Ibrahim. Habis semayang sunat pergi tutup tempat lapang, jangan ganggu orang nak tawaf. Kita semayang sunat lain, sunat apa namanya, tengok sunat apa. Sebab di sana tidak ada waktu tahrim. Sunat hajat, sunat taubat. Lepas selesai tu zikir lah. Bawa buku panduan ya. Saya buat buku panduan. Dalam ni penuh dengan zikir apa nama ni, istighfar. Istighfar beribu-ribu kali kat situ. Insaf pada diri kita. InsyaAllah di depan Kaabah ni Allah akan ampun dosa kita. Kerana malaikat penuh 70,000 setiap masa keliling kita. Dia akan menulis, akan menyaringkan doa kita menaik ke hadrat Allah SWT. Di mana kata sebuah hadis, ad-du'a bil multazam laisa bainahu wa bainallahi hijabun. Orang yang masuk berdoa multazam tidak ada halangan sampainya doa kepada Allah SWT, satu-satu dinding pun, naik terus jumpa dengan Allah SWT.
Wallahu a'lam bishawab. Jadi itulah amalan yang kita perlu lakukan ketika sepanjang berada di ni. Dan tolong jangan isyak-ukuk dalam masjid. Jangan masalah dibenci oleh Allah SWT. Jangan bertengkar, jangan curi, ambil selipar orang, jangan tolak menolak, itu tak boleh. Kalau sempit sangat, biar orang ambil tempat kita, kita cari tempat lain walaupun berjalan. Jangan menyakiti orang lain. Wallahu a'lam bishawab. Soalan. Kita sudah mempunyai keuangan yang mencukupi. Dalam masa yang sama, kita ni agak sibuk dengan kerja yang sukar untuk dapat cuti panjang. Dan kita pun sibuk dengan urusan keluarga dan urusan-urusan lain seperti anak sekolah. Maka kita pun tak pergi menangguhkan pemergian umrah. Apa hukumnya? Jawapannya begini. Hukum pemergian haji dan umrah itu tarakhi. Maksud tarakhi, boleh dilewatkan mengikut keadaan masa. Sekiranya tak berkesempatan masa kerana melakukan kewajipan yang menjadi tanggungjawab kita, lakukan yang ni dulu. Boleh tangguhkan pemergian umrah. Tapi jangan ada kelapangan, boleh ambil cuti, duit pun ada, aku tak payah pergilah, tunggu umur 60 pun nak pergi. Masa itu baru umur 40. Tapi ada relax. Ramai orang yang sanggup pergi main golf sampai 4-5 hari, duduk di luar negeri apa semua gitu gini. Duit banyak. Sampai kalau main golf tu dekat-dekat 7-8 ribu sekali pergi. Sedangkan pergi umrah 6 ribu tak pergi. Jadi bimbangan kita ialah, apa bimbang kita ya? Ada duit pergi main golf, 2-3 kali pergi main golf dalam sebulan habis sampai 12 ribu. Sedangkan pergi menaikkan umrah hanya 6 ribu saja. Kita mati tak pergi menaikkan umrah. Apa kata hadis? Man malaka zadan warahilatan tuballighu ila baitil haram falam yahujjah fala alaihi ayyamu ta insya yahudian atau insya nasranian. Mana-mana orang yang beragama Islam yang memiliki kenderaan dan bekalan, memiliki bekalan. Bekalan tu ada duit cukup. Dan ada kenderaan, boleh ada kapal terbang emas, ada kapal terbang macam-macam lah, ada kenderaan. Kita hanya bayar sewa, bayar tambang saja. Boleh sampai ke Mekah. Sayangnya dia mati tidak pergi ke Mekah, tempat lain dia dah sampai. Tapi tak pergi ke Mekah buat umrah dan haji. Maka matinya boleh dianggap sebagai Yahudi atau Nasrani. Wal'ayazubillah, kita cukup takut. Dan ada satu hadis lagi mengatakan, inna abdan sahatu lahu jismahu wasa'tu alaihi fil ma'isyah tamdi khamsatu awamil la yafidu ilayya la mahrumun. Seorang hamba yang aku berikan kesihatan yang hebat sangat-sangat. Kesihatan, cukup cantiknya, comel, tak pernah sakit. Dan aku curahkan kemewahan hidupnya, bergelumang dengan duit cukup banyak, joli katak, kereta tukar, hebat kereta. Berlalu 5 tahun, bergelumang dengan kekayaan dan kesihatan badan. La yafidu ilayya, dia tak datang jenguk aku pun, tak datang ke rumah aku Baitullah untuk melakukan umrah. La mahrumun, aku layak haramkan langsung dia daripada syurga aku. Jadi neraka lah jawab dia. Dia sama dengan hadis tadi. Cuma ini untaian dia agak sedikit kelainan. Tapi samalah balasan dia macam tu. Itulah jawapan kepada mereka yang menangguh pemergian umrah kerana kewajipan lain yang terpaksa didahulukan. Seperti orang muda, duit banyak, nak kena menikah dulu. Jangan pergi Mekah dulu, menikah dulu, bawa bini pergi ke Mekah. Itu cara dia. Jangan pergi ke Mekah dulu, selesai dulu baru balik nak menikah. Tak kena. Sebab urutan dia, kebanyakan orang Mekah ni diberi peluang dulu untuk bila dah dewasa, ada duit, laksanakan dahulu tugas-tugas penghidupan berkeluarga, iaitu menikah. Sebab orang yang menikah ini, jika dia beribadat dapat penuh. Orang yang tak menikah, kalau dia buat ibadat dapat separuh. Ada hadis Rasulullah SAW. Ada. Jadi kita tunaikan itu. Bila dah menikah pula, nak kena beli rumah. Jadi duit itu kena beli rumah. Nak membiaya makanan anak isteri. Kemudian dapat sekolah, tak apalah. Maka kita laksanakan yang itu dulu. Sampai bila dah agak tenang, jangan lupa. Ingat kita ke Kaabah, sebab Kaabah puncak untuk penghapusan dosa. Jadi, menangguh-nangguhkan sampai dosa kita pun makin banyak. Dia himpun dah banyak-banyak, barulah pergi menunaikan umrah. Jadi bertaubat sungguh-sungguh lah. Jadi mungkin lebih menginsafkan dia.
Wallahu a'lam bishawab. Semoga dengan penjelasan ini boleh memberi kepahaman bagaimana tarakhi melewat-lewatkan pemergian umrah. Haji kita tak boleh sebut sebab haji ini dia tak boleh tunggu. Kalau tabung haji dah panggil, tak usah kira kerja-kerja dunia lain. Sebab itu saja peluang kita tak boleh pergi. Tolonglah pasal haji ini bergantung kepada pemilihan yang dibuat oleh tabung haji. Kalau tabung haji dulu, jangan tangguh nak buat kerja lain. Tak boleh. Tolak lain semua kena pergi haji dulu. Sebab peluang untuk nak pergi itu memang terbatas dikawal oleh keadaan, oleh pemerintah, oleh peraturan yang menjadikan kita itu wajib pada ketika dijemput oleh Allah SWT. Wallahu a'lam bishawab. Pancur emas di Kaabah itu dipanggil mizak. Mizak. Keistimewaan dia janganlah pula jadi macam keistimewaan orang-orang di Jahilan Mekah. Bila hujan turun, dia pergi minum air hujan di pancuran emas. Sedangkan di atas tu ada abuk-abuk, kesan-kesan taik burung ada di atas tu, kita minum tu. Jadi tak nak juga kita nak kena tengok segi higienik, dari segi kesihatan, nak kena tengok juga benda yang tak perlu. Jadi pancuran emas tu itu. Tetapi jika sekiranya hujan turun lebat, kita berada di bawah pancuran emas, kita boleh mandi air hujan pancuran emas itu. Itu nasib kita lah. Orang Arab memang dicari sangat. Sebab mereka ada punya hujah yang sangat kuat untuk memperoleh keberkatan air yang ada di atas atap Kaabah itu mengalir turun melalui pancuran emas itu. Itu pertama. Kedua, keberkatan pancuran emas ni, Nabi menyandar di bawah mizak pancuran emas ketika berlaku Isra Mi'raj. Dia kata, bainama ana fil hajar atau kama qol fi dalam hadis dia sebut, saya nak kena cari hadis tu. Nabi kata dalam hadis dia, ketika aku berada di bawah pancuran emas, di bawah mizak. Dan sekali lagi dia kata ketika aku bersandar di dinding Hijr Ismail, di Hijr, tiba-tiba qad atani atin, tiba-tiba datang satu lembaga kepada aku dan membelah perut aku. Itu ada. Maka itulah kelebihan yang ada di mizak. Kalau dapat situ, berdoa di bawah mizak tu, Allah sangat-sangat menerimanya. Dia ada beberapa tempat tu. Di Hajarul Aswad, kalau dapat berdoa, tapi mungkin tak berdoa, hanya boleh kucuk saja. Kita pergi Multazam. Multazam ni ada hadis dia. Kemudian kalau kita dapat semayang di dalam Hijr Ismail, semayang dan berdoa di sana. Tetapi pegawai dia tak bagi, dia tengok kita angkat tangan, dia halau, dia kata orang lain pun nak juga, engkau seorangnya. Jadi tak dapat nak doa. Namun kalau lah tengah malam, tengok orang kurang, kita pula pergi, pegawai dia berlepas masuk. Jangan lupa masuk semayang 2 rakaat, bagi salam, semayang 2 rakaat salam. Di dalam mana-mana semayang, doa ketika itu. Sebab ketika itu sujud, pegawai itu tidak akan halau. Tapi kalau kita angkat tangan tadah menghadap ke kiblat dalam Hijr Ismail tu, memang kita kena halau. Sebab dia kata jangan doa kat sini. Orang nak semayang bukan nak doa. Kau doa pergi duduk di kawasan lain dekat dengan Kaabah. Itulah kelebihan mizab ataupun pancuran emas. Wallahu a'lam bishawab. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Soalan, bolehkah saya pergi menunaikan umrah dalam keadaan saya berhutang? Jawab dia, hutang tu macam mana? Kalau sekiranya hutang membeli kereta dan rumah dalam bentuk bercagar, iaitu beli dengan harga tertentu, al-bai' bi thaman ajil, maka kita boleh pergi menunaikan umrah daripada duit lebihan jika sekiranya duit bayaran bulanan itu beres, kita boleh bayar. Sebab dia perjanjian dia bukan bayar tunai, dia bayar beransur-ansur. Maka kita wajib pergi menunaikan haji dan umrah jika kita membeli barang-barangan berhutang berjadual yang dipanggil al-bai' bi thaman ajil, ataupun dipanggil dalam bahasa moden sekarang ini ialah pinjaman kenderaan, pinjaman perumahan. Boleh. Tetapi kalau kita berhutang secara peribadi, sama ada hutang dengan keluarga, adik-adik kita, mak kita ke, ayah kita ke, anak kita ke, mak ayah anak kita tak peduli dah, tak peduli pasal hutang kita.
Tiba-tiba kita ada duit, kita register nak pergi umrah. Yang ni tak boleh. Tak boleh. Termasuk seorang isteri. Suaminya sibuk nak pergi menunaikan umrah, dia pergi minta abang. Takkan abang pergi seorang menunaikan umrah tak bawa ayang. Ayang ni kalau nak pergi esok kena pergi dengan abang juga. Abang dah pergi, tentu abang tak mau pergi kali yang kedua. Isteri tak berhak meminta duit kepada suami untuk menunaikan umrah fardunya. Tak berhak. Kerana masa nak akad nikah dahulu, imam tak cakap pun berilah, bawa lah isteri kamu pergi menunaikan jika ada duit. Dia tak sebut. Dia sebut yang wajib memberi pakaian, makanan, jaga keselamatan, rumah dan sebagainya. Dia tak sebut tentang bawa lah pergi menunaikan haji, umrah. Tetapi kalau zakat fitrah itu wajib, sebab itu tanggungan. Maka jawapannya ialah bagi mereka yang masih berhutang ataupun nak pergi Mekah menunaikan umrah dengan berhutang, tak diizinkan. Namun baru-baru ini sudah diputuskan di dalam muzakarah Majlis Fatwa Kebangsaan, iaitu seseorang yang bekerja tetap dengan syarikat ataupun jawab awam kerja dengan kerajaan, jika mereka teringin hendak pergi menunaikan umrah, boleh membuat pinjaman atau hutang bercagar dengan mana-mana perbankan Islam. Seperti kita tengok bank rakyat ada buat, bank mana lagi? Bank Islam ada buat. Boleh mengambil, yang ni boleh. Mengapa? Sebab orang bekerja berjawatan sama ada syarikat swasta atau kerajaan, mereka ini ada cagaran imbuhan apabila berlaku sesuatu kepada diri mereka. Seperti kita masuk dalam sokso, bila kita meninggal dunia, dia akan bayar balik apa segala bentuk yang berkait dengan kita. Maka ini tidak kacau harta warisan yang kita tinggal, tidak pula memaksa anak-anak kita membayar hutang bagi pihak kita. Yang tak boleh ni, kita pergi Mekah, kita berhutang, kita mati, anak kita kena bayar. Sepatutnya bila kita mati, harta kita bagi kepada anak. Ini terbalik. Bila kita mati, anak terpaksa kena cari harta lain, atau berjual bergarai, hanya nak bayar hutang untuk kita. Mengapa? Sebab hadis kata, al-mayyitu mu'allakum fi qabrihi bidainihi. Sesuatu roh yang naik ke langit ketika kematian jasadnya, maka pahala amalan seluruh pekerjaannya tergantung di antara langit dan bumi. Dia tak naik dengan roh pergi berjumpa dengan Allah. Tak, dia tahu separuh jalan je. Roh naik sendiri, dia turun balik. Mengapa tergantung di antara langit dan bumi? Ya Allah, yang malaikat tak dapat nak tengok pahala kebajikan dia, tak tunjuk di hadapan Allah, kerana hutang. Jadi hutang ni penting. Sebab tu semalam saya ada sebut sedikit dalam video yang satu lagi, ramai orang buat hutang. Dengan saya pun ada 3-4 orang, kawan baik-baik, buat hutang dengan saya. RM10,000, RM20,000, RM30,000. Sampai lah ni tak mau nak bayar. Takkan saya nak izin, nak halalkan minta saya? Tak boleh. Ini hutang. Walaupun Quran kata, wa anta sadaqu khairul lakum. Kalau kamu tangguhkan hutang, bagus. Dan kalau kamu halalkan dengan cara sedekah, lagi baik. Ini sampai RM20,000, RM30,000 ini nak sedekah apa? Kalau yang tu lebih baik saya pergi beli sebuah kereta jenazah bagi kat masjid, ataupun RM20,000 saya wakaf kat masjid. Bagi dia berhutang, dia joli kata, saya nak kena tanggung pula. Jadi saya tak akan izin lah, cakap tu terang lah. Hutang saya tolonglah siapa-siapa kawan yang berhutang dengan saya, RM20,000, RM30,000 tu bayarlah. Saya tak mau sedekah. Saya tak mau. Tak kena. Sedekah ni nak kena bagi kat orang lain, bukan kepada orang yang minta hutang kat kita. Janji nak bayar dalam tempoh 3 bulan. Sekarang ni sudah setahun tak bayar-bayar lagi. Telefon pun tidak, apa pun tidak. Macam mana? Nak kata teruk sangat pun, asalnya orang tu senang. Wallahu a'lam bishawab. Itu nak jawab sikit je, tapi merepek panjang sebab nak merayu siapa yang hutang saya tolong bayar lah. Wallahu a'lam. Ada lagi? Oh, apakah amalan yang boleh dilakukan selepas balik daripada umrah hingga sampai akhir hayat? Apa amalan nak buat? Waalaikumsalam. Amalan yang kita nak buat pertama, kita tengok apa falsafah kita. Belum azan lagi di Mekah, di Masjid Nabawi, Madinah dan Masjid Haram Mekah, kita dah pergi. Boleh tak amalan itu balik kita terapkan di Malaysia?
Sebelum azan terus dah kita pergi. So tidak-tidaknya azan terus pergi. Ni kadang duduk tak jauh dengan surau masjid. Azan pun duk buat kerja ni lagi. Habis azan saja terus sembahyang sendiri di rumah. Ini tak aplikasi dengan amalan kita selama 7-8 hari berada di Mekah dan 4 hari berada di Madinah. Jadi kita tak merindu kepada masjid sebab ayat Quran ada sebut innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal akhir wa aqama as-salata wa ata zakah wa lam yakhsha illa Allah fa asa ulaika yakunu minal muhtadin. Petunjuk Allah bila kita tekan nak pergi ke masjid Allah ataupun ke surau yang kita buat sebagai masjid jemaah. Itu amalan pertama. Kedua, apabila masuk ke surau masjid, saya cakap terus terang, walaupun saya sebagai seorang pendakwah, kalau saya sembahyang sendiri di rumah, jarang-jarang saya sembahyang sunat qabliyah. Jarang-jarang. Tapi kalau saya pergi ke masjid, itulah saya utamakan. Sembahyang qabliyah. Sembahyang sunat tahiyat masjid kalau dalam masjid. Kalau surau, sembahyang sunat kita mutlak ya, sembahyang sunat mutlak sebab dia tidak ada sembahyang sunat tahiyat masjid. Dan satu lagi, banyak bersedekah. Setiap kali masuk masjid surau, jangan lupa seluk poket bagi sedekah walaupun RM1. Mengapa? Kata almarhum Allahyarham Ustaz Ismail Kamuh, dia kata RM1 itulah betul-betul duit kita yang ditunjuk depan Allah daripada mahsyar. Bukan duit yang ada dalam poket kita, tak tentu hak kita punya lagi. Sebab kalau kita beli barang untuk kegunaan dunia yang tak kena-mengena dengan akhirat, duit itu habis macam saja. Tapi kalau kita sedekah ke masjid apa semua, ganda dia 700 kali ganda. Itu betul-betul duit kita. Jadi itu amalan balik kepada ringan katangan bersedekah, khususnya dalam masjid ataupun berwakaf. Ya. Kemudian satu lagi amalan, sembahyang ba'diyah ya. Kalau ada mana-mana fardu sembahyang ba'diyah, sebelum balik sembahyang 2 rakaat ba'diyah. Apa dia? Sembahyang zuhur, asar tak boleh, lepas asar tak boleh ba'diyah. Lepas tu maghrib sembahyang ba'diyah ya. Sedangkan maghrib tu ramai orang kata tidak ada qabliyah. Kalau kita sembahyang tu sembahyang sunat mutlak saja. Memang Nabi tak buat sembahyang qabliyah ni. Kalau kita sembahyang pun ni. Tapi ada juga orang buat. Syafi'i kata buatlah tak apa. Sebab itu bukan waktu tahrim, boleh. Namun Nabi tak buat. Jadi kita nak cakap macam mana? Kalau kita sunat tahiyat masjid, okey. Tapi bila tiba-tiba azan. Lepas azan tu, apa nama kita sembahyang qabliyah ke? Atau sembahyang apa? Wallahu alam. Paling tidak kita sembahyang sunat mutlak ya. Tapi ba'diyah kena buat. Kecuali bagi sembahyang asar dan sembahyang subuh. Itu tak adalah ba'diyah. Ya. Itu rajin-rajin. Sebab dia ada hadis dia. Ada hadis dia. Orang yang kerap sembahyang ba'diyah ni, sembahyang sunat ni banyak. Satu contoh. Selalu di radio klasik, sebelum setiap sembahyang tu ada sekali-sekala dipancarkan satu hadis yang mengatakan seseorang yang meninggal dunia itu akan ditanya mengenai sembahyangnya. Apabila diperiksa sembahyangnya, dia tanya, adakah orang ini menunaikan sembahyang? Ya, cuba tengok sembahyangnya, periksa sembahyangnya. Sekiranya sembahyangnya itu tidak lengkap, maka ditanya, ada atau tidak dia sembahyang sunat mengelilingi sembahyang itu. Kalau ada, ambil kekurangan sembahyang fardu tadi, ambil kelebihan pahala sembahyang sunat tadi, tampung itu, maka sembahyangnya diterima. Jadi itu amalan kita. Terima kasih di atas soalan ini, baik juga. Kita amalkan dan kita laksanakan supaya mengekalkan kemabruran umrah kita sampai ke jannah, sampai ke hari wafat kita. Wallahu a'lam. Okey, satu soalan yang selalu berlaku lah. Saya, sama lelaki atau perempuan, seorang yang mudah gugur rambut. Mudah gugur rambut. Kalau perempuan gugur rambut pun tak nampak sebab dia dalam tudung. Tapi kalau orang lelaki, satu hari dia tengok dalam ihram, dia tengok di atas bau dia ini ada rambut, selai rambut. Dan dia yakin yang dia ini selalu mudah gugur rambut dan dia pun menyimpan rambut agak panjang. Jadi soalan dia, adakah
Saya nak anggap itu rambut saya atau rambut orang lain yang jatuh atas kain saya. Jadi kita jangan toleh kepada orang lain. Jika sekiranya rambut itu kita perasan aku jenis mudah gugur rambut ada atas aku, anggaplah rambut kita. Senang saja. Allah mengenakan sistem dam kepada kita kerana melanggar-langgar ihram. Allah nak suruh kita dapat pahala. Jadi kalau sehelai rambut kita tengok ada atas kain kita, kat ihram kita, kita sedekahlah 5 rial kepada fakir miskin Mekah, beri kepada tukang sapu, tukang bagi kita zam-zam, bagi kita 5 rial. Sedekah di Mekah ni 1000 kali ganda kita dapat pahala. Maka anggapkanlah kata rambut tu rambut kita. Sebab ada orang tanya, saya ni datang daripada Malaysia, turun di Jeddah masuk ke Mekah dah pakai ihram. Sampai di Mekah, 1 jam dia bagi tempoh untuk kami bersedia bagi turun tawaf umrah. Saya tidur dulu, penat sangat dalam bas 1 jam setengah daripada Jeddah ke Mekah. Bila bangun daripada tidur, tengok atas bantal saya ada rambut. Yang ni dipertikaikan. Jadi menjadi masalah serba salah. Rambut aku, tapi bukan aku cabut kerana bayar dam ke tidak. Jadi duduk tergamak dengan bayar dam ke tak bayar, bayar ke tak bayar. Jawapan dia gini. Dalam hukum mengatakan kalau kita tidur, kita bangun, tengok ada rambut, masa rambut gugur unconscious, tidak sengaja dan sama sekali tidak perasan. Dah baru tengok, maka dimaafkan kalau tak bayar dam. Tapi bagi ahli warak, dia ikut asal hukum. Asal hukum, jika membinasakan rambut, jika membinasakan kuku, sengaja tak sengaja wajib kena bayar dam. Kerana dia masuk dalam undang-undang itlaf membinasakan. Berbanding dengan tarapuh. Tarapuh ini ialah melanggar. Seperti tertutup kepala, tersilap pakai pakaian bersarung, cepat-cepat tanggalkan, tutup kepala, itu tak apa. Tersilap pakai minyak wangi, cepat-cepat basuh. Itu melanggar. Tapi membinasakan, menggugur rambut, merosakkan kuku, cabut pokok di tanah haram, yang ni tak boleh dan kita meringankan. Kalau kita buat, bayar sajalah. Kalau 3 selai rambut 5 rial, 2 helai 10 rial. Berlainan masa ataupun selai dengan 2 helai berlainan masa, bayar selai rambut anggap sebagai 5 rial, dipadankan dengan secupak korma di Mekah. Kalau 2 helai 10 rial, 5 rial. Tetapi lebih daripada 3 helai rambut boleh pilih 3 dam. Pertama, boleh berpuasa 3 hari. Kedua, boleh sembelih seekor kambing. Yang paling ringan, sedekah kepada 6 fakir miskin. Setiap kali gugur rambut 3 helai pada satu ketika. Tapi kalau selai 5 rial. Duk tak lama selai 5 rial. Duk tak lama selai 5 rial. 5 kali berlaku dalam satu hari itu, tapi berlainan masa. 5 rial, 5 rial, 5 rial. Tapi sekaligus datang 5 helai. Seekor kambing atau puasa 3 hari atau sedekah kepada 6 fakir miskin. Tapi duduk tak lama jadi pula lagi sembelih seekor kambing atau sedekah kepada 6 fakir miskin atau puasa 3 hari. Dia berlainan masa mengikut keadaan yang tertentu. Itulah bagi mereka yang merasa serba salah dan ragu-ragu berkenaan dengan gugur rambut sengaja dengan tak sengaja, ya. Itu tafsiran dia. Boleh ulang balik soalan kalau nak lebih keterangan, tapi jawapan kepada soalan tadi itu memadai dah. Wallahu a'lam bishawab. Wah, soalan yang sangat cantik yang saya pun cukup tak seronok. Mengapa, bukan pegawai masjid, mengapa tentera dan polis menunggu di dataran nak masuk masjid apabila nak azan atau lagi 10 minit nak azan? Soalan ini bermain di kepala saya. Saya mengatakan bahawa semenjak pemerintahan kebelakangan Putera Salman dengan Muhammad ni, takat itu baru ada. Sebelum tu tak ada. Azan kita masuk dibuka. Dan bila kita masuk, dia kata tempat dah zamah, tempat dia padat dah.
Sedangkan kita tengok selepas kun ataupun dinding segitiga dia letak itu, di depan tu kosong lagi. Jadi soalan ni saya tak dapat jawab. Yang saya tahu bahawa tentera dan polis dan ini sangat jahil. Mereka tak hormati Mekah. Kita datang jauh beribu batu, belanja beribu ringgit, datang nak sembahyang masjid, mereka tutup setengah jam atau 15 minit sebelum azan. Yang ni saya cukup tak boleh terima. Jadi kalau tanya apa hukum, saya mengatakan bahawa mereka ini adik-beradik iblis lah kot, syaitan kot. Minta maaf saya nak cakap kasar. Kalau dari segi keselamatan, mengapa sebelum ni tak jadi? Sekarang baru jadi. Artinya mereka tak pandai nak kawal. Tak pandai nak kawal. Kalau kita buka Al-Quran, Allah melarang ayat 24 di dalam surah Haji itu mengatakan Allah beri amaran kepada mereka yang menghalang orang masuk ke Masjid Haram. Tapi mereka ni tak baca ayat itu. Saya pun tak faham. Sedangkan imam-imam mereka semua wali-wali belaka yang hafal imam-imam Masjid Haram. Ada 20 lebih. Semua wali-wali belaka hafal semua. Tapi mengapa ketua polis dan ketua tentera mereka tak alim macam itu, menghalang orang nak masuk? Kalau nak jaga keselamatan, you jaga jalan orang nak masuk ke masjid, penuh tutup. Ini belum lagi penuh, dah tutup awal-awal lagi dah. Kita pasal kena bayar atas jalan raya, kena hampa tika, dan jalan raya tu penuh dengan taib burung merpati. Kita semayang atas burung taib merpati. Patut ke? Jadi minta maaf lah, saya pun tidak restu sama kali benda yang berlaku, dan saya pernah berceramah di mana-mana, saya tanya kerajaan Saudi, tapi siapa nak jawab? Sebab bila kita semayang atas jalan raya, ramai orang tak menghadap kiblat. Dia menghadap ke speaker di mana dengar tu. Speaker tu kadang-kadang berhampiran dengan hotel, bukannya menghadap ke menara kiblat. Jadi saya berkali-kali, saya kadang-kadang di hotel tempat saya duduk tu, saya cakap terus terang, siapa yang lambat turun semayang, kalau dah penuh sangat, siapa yang semayang di dalam hotel kita, tapi jangan tingkat atas, kena tingkat bawah, dan tingkat bawah boleh, atau di atas jalan raya depan tu, tolong tengok menara masjid, tengok masjid menghadap ke situ, jangan menghala ke speaker tempat berbunyi, khususnya di Jalan Ibrahim Al-Khalil depan dengan hotel Hanim Firdaus. Itulah ramai sangat orang sembahyang tak sah sebab tidak menghadap Masjid Haram, tidak menghadap kiblat, menghadap ke hotel Intercontinental Darut Tauhid. Masya Allah. Saya fikir, lepas tu di laman tu pula tempat orang bagi makan burung merpati. Taik burung merpati penuh atas tu. Letak sejadah semayang di atas tu. Ini kekurangan yang selalu berlaku kepada orang tak prihatin. Maka pada jemaah, tolonglah awal-awal masuk masjid. Pertama, tak kena tahan kerana nak masuk sejam sebelum. Yang kedua pula, lari daripada semayang tak menghadap kiblat, dan lari daripada hilangnya niat iktikaf dalam masjid. Mana di jalan raya mana ada iktikaf kat masjid. Dan jika mereka sembahyang sunat tahiyat masjid tak sah. Muzakarah pada Haji mengatakan siapa yang sembahyang di dataran, tempat orang lalu lalang, tempat burung berak, tempat orang haid lalu lalang, kita pergi sembahyang sunat tahiyat masjid, tak boleh. Kena sembahyang dalam masjid baru ada sunat tahiyat masjid. Walaupun tingkat 2, tingkat 3. Wallahu a'lam bissawab. Ya. Soalan. Ini cantik. Sebenarnya saya nak cakap bab ni lah pada hari ni, tapi bercerita tentang asal usul kejadian Mekah tu. Boleh juga sebab kalau saya nak cerita benda lain ni pun kita dah kena tangguh pergi menunaikan umrah. Tapi bila ditanya bab umrah saya jawab. Bagaimana soalan dia? Waalaikumsalam. Bagaimanakah cara seorang wanita nak niat bersyarat ketika dia nak berangkat dari Madinah masuk ke Mekah, time itu dia akan uzur. Dia agak akan uzur. Cara dia, sama ada jangkaan uzur ini esok ke lusa ke atau hampir seminggu lagi pun boleh. Masa dia berada di Bir Ali, selepas mandi sunat ihram di hotel, memakai pakaian ihram, pakai telekung, semua cukup, pergi sembahyang sunat tahiyat masjid dan sembahyang sunat ihram Bir Ali, nak pasang niat. Masa niat ni dia kena kata macam ni. Nawaitul umrata orang tu biha in habasani habisun pamahillu min haisu habasani la ta'ala. Panjang ustaz dalam bahasa Arab kami tak hafal, baca Melayu.
Ya Allah Tuhanku, aku berniat menunaikan umrah berihram dengannya. Sekiranya aku terhalang oleh halangan syarak, aku bertahlul kerana Allah Ta'ala. Kena ni. Ertinya dalam niat umrah dia tu, dia ada syarat kepada Allah. Jika kedatangan halangan seperti haid, maka aku bertahlul. Dia pun teruslah berada dalam ihram macam orang lain. Masuk sampai ke Mekah. Tiba di Mekah, biasanya mutawif dia tak akan tunggu sehari. Dia tunggu sejam setengah, 2 jam je dia akan bawa orang pergi tawaf. Maka wanita ini tadi cepat-cepat ikut mutawif pergi tawaf. Berdoa semoga selesai tawaf kali yang pertama itu haid dia tak datang. Cuma apabila selepas sembahyang sunat belakang Makam Ibrahim, dia pergi sa'i, haid dia datang. Maka sah umrahnya walaupun niat bersyarat. Sah umrahnya dah selesai habiskan sa'inya sebab dia tidak terhalang oleh halangan syarak. Halangan syarak ni terhalang ketika dia tawaf. Kalau haid datang, automatik dia keluar daripada ihram. Ataupun sampai saja ke Mekah, bersiap-siap nak pergi, dia tengok berasa lain, dia pergi masuk bilik air, cek tengok Allah, sudah ada kuning pula. Atau coklat dah mula dah. Maka dia sudah mula haid, automatik dia keluar daripada ihram, dia tidak ada ihram lagi dan tidak dapat umrah. Macam tu je lah. Dia tunggulah di Mekah sampai 4-5 hari. Hari yang ke-6 bersih. Hari yang ke-6 bersih, tunggu 12 jam sampai bersih tu, tengok tak datang lagi. Pergilah angkat hadas besar, selesai apa semua cukup, ajak suami ataupun kawan ataupun mutawif lah senang. Bayar sikit sebuah taksi benda mutawif, bayar dalam 2-30 riyal, pergi ke Tan'im. Biasanya ada jadual pergerakan, tapi dia nak cepat, ajak mutawif ini, upah dia sikit, pergi ke Tan'im, niat ihram umrah di Tan'im juga dengan bersyarat. Sebab hak datang ni, hak baru bersih ni, takut dia datang lagi. Dia hanya bersih 12 jam saja. Ada orang kata 4 jam boleh, saya tak nak. Tolonglah 4 jam masih kotor lagi. Walaupun keputusan muzakarah ibadat haji buat, saya tak mau ikut. Saya tak mau ikut. Saya 40 tahun dah berceramah. Dulu saya pakai 24 jam. Baru ni lah dia orang desak sangat, saya boleh pakai 12 jam. Tapi kalau 8 jam, 4 jam saya tak mau pakai. Tak boleh pakai. Jadi orang perempuan dalam muzakarah tu beria-ria sangat lah. Mempertahankan 4 jam semua. Saya tak nak. Jangan memujuk saya tak nak. Jadi kalau orang tu, dia sampai ke Mekah, haid dia tak datang lagi, dia boleh tawaf, sa'i, gunting rambut. Walaupun tengah duk sa'i, haid datang, sah umrahnya. Kalau haid datang sebelum tawaf atau tengah duk tawaf, batallah umrah dia. Sebab dia janji dengan Allah SWT. Tidak kena bayar dam. Tidak kena bayar dam. Ya, wallahu a'lam bishawab. Ya, sekarang ini COVID masih lagi ada. Visa sudah keluar. Tapi masih ada kebimbangan. Takut masuk sampai ke sana, tiba-tiba serta-merta Arab Saudi menghalang jangan masuk ke Mekah. Kita disuruh karantin di Jeddah saja, tak boleh masuk. Sedangkan kita tak tahu, mungkin kita nak kena hantar balik. Boleh atau tidak kita niat syarat? Kalau dah sampai darurat macam tu, boleh lah. Sebab benda ni tak pernah berlaku. Jadi kalau tak pernah berlaku pun, asalkan batasan darurat itu ada, kerana sudah ada kemungkinan dari sekarang, boleh kita niat syarat sama ada lelaki atau perempuan. Sedangkan orang lelaki ni tak ada niat syarat untuk dia. Tak ada. Kecuali musim haji, mungkin orang lelaki ada niat syarat kalau dia kena penyakit jantung yang serius. Tapi dalam umrah tidak ada niat syarat. Jangan orang lelaki pandai-pandai. Saya pergi sana takut demam, tak boleh tawaf. Jangan niat syarat. Demam-demam tak main. Dia haid yang tak boleh masuk masjid, yang tu yang tak boleh. Yang tu yang boleh niat syarat. Dekat lelaki tak ada haid semua, jangan niat syarat, tak ada. Namun mungkin kerana COVID ini, jika sekiranya keadaan yang sangat tidak menentu, kapal terbang dah terbang dah. Jadi sebelum terbang tu, kita pun datang kapal terbang, kita niat. Ya Allah Tuhanku, aku berniat menunaikan umrah berihramnya, sekiranya aku terhalang oleh dengan syarak, aku bertahlulkan Allah Ta'ala. Maka macam Rasulullah SAW yang berlaku ketika pergi ke Hudaibiyah, tapi dia tak niat syarat. Dia tidak niat syarat. Niat syarat ni ada kisah lain dengan Rasulullah. Kisah seorang perempuan pergi mengadu kepada Rasulullah. Dia ni gemuk sangat, tak boleh nak pergi ke Mekah juga untuk menunaikan haji pada itu, tapi takut bimbang, takut uzur. Maka Rasulullah menggalakkan dia niat syarat.
supaya kalau terhalang tak dapat pergi tawaf langsung, tak dapat pergi wukuf, maka dia tak jadilah haji dia, tetapi dia tak berdosa sebab dia dah niat syarat. Wallahu a'lam bissawab. Ada lagi soalan? Ya. Waalaikumsalam. Apakah sejarah dan keistimewaan Masjid Jin di Mekah? Sebenarnya keistimewaan tak ada apa. Masjid Jin Mekah itu ialah duduk sebelah dengan perkuburan Ma'la. Bila pergi dengan Andalusia, selalu saya bawa pergi jemaah pergi ke Masjid Jin. Apa ada kelebihan dia? Kelebihan dia ia adalah merupakan satu mercu tanda bahawa sekumpulan jin-jin mengucap kalimah syahadat di depan Nabi di situ. Apabila Nabi banyak duduk keliling masjid dihalang oleh orang-orang kafir Quraisy, maka Rasulullah selalu pergi ke arah Ma'la, perkuburan, bagi tujuan untuk mengelak daripada disakiti oleh orang-orang Quraisy. Tetapi Rasulullah masa berjalan pergi, kalau turun ayat Quran, Rasulullah akan membaca Quran. Jin-jinnya mendengar hingga sampai turun. Dalam Quran ada sebut, kumpulan jin yang turun bertanya Rasulullah, apa yang kau baca tadi? Dia kata Al-Quran. Agama kami agama Islam. Cara ni bagus, ayatnya sedap sangat, tak pernah kami dengar manusia bercakap macam ni. Akhirnya dipujuk-pujuk, sekumpulan jin-jin memeluk Islam. Jadi memeluk Islam, jadi bila mereka memeluk Islam di tempat itu, para sahabat pun tahu, lalu mereka menandakannya sebagai tempat jin agama Islam. Bila zaman tabi'in, ya, zaman para sahabat belum tahu lagi, tapi zaman tabi'in, pihak tabi'in yang warak-warak terdiri daripada khalifah-khalifah yang hebat-hebat, dia suruh mendirikan sebuah masjid jin kat situ. Dan saya pun pernah bawa jin Samsudin pergi tempat tu. Dia sebut masjid jin, saya pernah bawa jin Samsudin pada tahun 89 kalau tak salah. Dia pergi menunaikan haji, saya bawa pergi. Tapi malangnya kita tak dibuka pintu untuk nak semayang sunat tahiyat masjid. Tak dibuka pintu. Jadi tak semayang lah kita. Namun pada waktu-waktu lain dibuka semayang fardu. Lepas tu lepas semayang fardu tutup balik. Tak ada istimewaan apa-apa, cuma sebagai mercu tanda menunjukkan asas-asas Islam terbina hingga sampai jin pun masuk Islam di tempat itu. Itu saja masjid jin. Wallahu a'lam. Habis dah? Soalan pun dah habis, masa ada lagi 5 minit untuk kita berhenti. Jadi saya nak mengambil sedikit kesempatan nak mengajak semua para jemaah yang tergendala tak boleh pergi dalam musim bulan puasa baru-baru ini dan sebelum itu, bersabarlah untuk kita gantikan pemergian mereka. Apabila bisa dibuka, kita anggarkan pada bulan 10 yang akan datang atau bulan Rabiul Awal akan datang. Kita harap terbuka dan ketika itu kita susun semula para jemaah ini, menjadualkan semula mereka oleh berangkat ketika itu. Andai kata ada pertambahan wang perbelanjaan disebabkan oleh levy dinaikkan 15% oleh Saudi, kami akan bagi tahu lebih awal sebelum supaya jemaah dapat merealisasikan bayaran itu, insya-Allah. Tak berani nak cakap sekarang lah. Kalau kita dah buat kira-kira betul macam tu, boleh. InsyaAllah kita masih lagi ada kapal terbang, tapi saya rasa jangan harap naik kapal terbang charter yang 380. Susah sebab sekarang ni ada dikontrol melalui kota juga. Jadi kita takut sebuah penerbangan tak dibenarkan terbang sampai 400 lebih sekali turun. Maka kapal terbang biasalah kita tempah yang pemergian mereka tak boleh ramai, kurang-kurang 40-50 orang saja satu kumpulan. Alhamdulillah boleh pergi sudahlah. Kita nak menghabiskan baki-baki orang yang masih menunggu giliran untuk pergi. Itu. Yang kedua, saya nak ulang balik bahawa peluang untuk pergi menunaikan umrah ni panjang. Sebagai sebuah agensi pelancongan macam Andalusia ini, kami memerlukan sokongan daripada semua jemaah pergi bersama. Kami menyediakan mutawif-mutawif yang berwibawa, yang mempunyai potensi yang tinggi. Jadi untuk merealisasikan perniagaan supaya orang masih lagi komited nak pergi menunaikan umrah, kami akan galakkan orang pergi umrah dengan cara berdaftarlah di mana-mana pejabat cawangan Andalusia tanpa deposit, artinya zero deposit,
tak payah bawa duit permulaan RM300 macam biasa, dia bawa kad pengenalan, bagi nombor handphone dan register saja dan cadangkan bulan mana mereka nak pergi. Jadi senaraikan pengikutnya sekali dengan lengkap. Nama kad pengenalan dan alamat, kalau ada handphone masukkan handphone sekali. InsyaAllah apabila ada masa sampai waktu nak berangkat dalam tempoh sebulan, kami akan hubungi balik jemaah ini. Ketika itu baru kita minta mereka masukkan duit ke dalam akaun Andalusia, kita keluarkan resit, dan waktu yang sama juga kita minta mereka menyerahkan pasport dan juga buku ataupun buku rekod rawatan kesihatan dalam bentuk mungkin COVID, saringan COVID dan juga suntikan. Jadi bayar penuh, sebulan nak terbang, betul kita atur untuk terbang lah. InsyaAllah kita mempunyai kaki tangan dan staf yang berwibawa, mereka boleh mengaturkan begitu. Jadi setakat itu saja dulu saya ingat. Kita akan berjumpa pada hari Sabtu yang akan datang. Bersedialah dengan soalan-soalan dan saya akan menjawabnya. Dan kali ini saya cadang nak bercerita berkenaan dengan apakah bentuk dam sambung pada minggu lepas, tetapi minta maaf sebab saya lebih nak fokus kepada keberkatan tanah haram melalui sejarah Nabi Adam, sejarah Nabi Ibrahim dan sejarah Nabi Muhammad sendiri tak cerita lagi. Itulah dahulu yang dapat kita sembahkan hari ini, yang baik daripada Allah SWT, yang tak baik daripada diri saya sendiri. Saya mendoakan semua kepada peminat-peminat dan penyokong-penyokong Andalusia Terlibat Berhad. Terima kasih banyak-banyak di atas sokongan yang diberi, walaupun ketika ini kita sedang merosot dari segi perniagaan kita, tapi kita bersyukur kepada Allah, kita masih boleh bergerak lagi dan boleh menyambung kegiatan kita hingga sampai boleh membawa jemaah yang berminat untuk menaikkan umrah mengikut jadual yang mereka pilih. Dengan kata itu, Allah maja'al umratana umratan maqbulah wa sayyam masykura wa zabah ma'fura wa amalan salih maqbulah wa tijarah talan tabur ya alim prosedur akhrijna min zulmati ilan nur wa adkhilna al-jannata al-abrar ya azizu ya ghaffar ya rabbul alamin. Wa sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi bil amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukran.